dalam kepala okey. Bagi cukup 100 dulu. 100 kita start. Tak pun ke 8, 4 minit lagi, 5 minit lagi. Nah, 5 minit lagi. Masuk. Tak sabar dah ni, tak sabar dah. Dah gatal tangan dah ni. Kita ni tak lama lagi kita nak apa? Nak jawab SPM, nak menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Nah, guys, macam mana tu? Apa perasaan korang time tu? Korang sekarang ni korang ada rasa macam pening-pening nak jawab SPM tak? Tolong jawab Sat dekat chat box tu. Ada rasa macam aduh aku pening lah, aku tak tahu lah macam mana sekarang ni, aku pening dengan COVID, aku stres. Ada tak yang jenis-jenis lagu tu? Tolong jawab dekat chat box. Saya nak tengok. Ada, Masya Allah, Syafiq Dini ya, Syafiq Dini ada. Siapa lagi? Ada tak stres-stres dekat SPM ni nak jawab SPM ni, ada tak? Apa lagi? Ada, ada, tak ada. Just nak habiskan je SPM cepat. Nah, bagus Nurul Aina ni. Mantap guys, mantap. Nurul Aina bagus. Ada. Nah, lagi siapa? Krishi, Najwa, Nur Hafiz. Masya Allah semua ada. Paling best sekali macam mana nak sebut nama dia? INSHDN. Syahidan. Syahidan aku nama dia kan? Tak ada. Bagus Syahidan ni, semangat. Tak ada Nur Akilah ada. Ning Chua pun ada. Ni jangan dia buat ada sangatlah. Buang sikap-sikap yang ada tu. Buang. Ada. Relax guys, relax. SPM ni bukan susah sangat pun. Jangan cakap susah. Senang. Kalau ulang kaji, bolehlah buat. Nah, ada tapi tak apa. Lepas ni tak dapat rasa dah. Yes, betul. Yang penting pengalaman. Korang kena tangkap pengalaman tu. Yang tu paling penting. Nah, bagus. Saya betul-betul salute lah korang. Batch 03 ni memang mantap. Mantap bagus. Apa lagi? Mestilah ada tambah-tambah dapat tahu dari diri positif. Bagus, mantap. Nur Ain Izzati Abdullah ada tapi natang apa pula Nur Izzati Abdullah? Kita rare. Yes, saya sokong sangat betul. Korang semua rare. Hai semua, ya Tengku Syed Ryan Putra Ahmad. Nama bukan main lagi, sedap nah, sedap. Sedap tu tak tahu nak habaq, sedap. Ada tapi risau. Risau kadang-kadang lah. Abang pun risau kadang-kadang. Tak boleh tengok adik-adik. Abang risau. Tapi abang macam, adik-adik memang hebat. Abang, tiba abang. Nanti kita kenalkan diri kita. Kita kenalkan diri kita semua dalam live ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama apa tu? Wan Nur Atika binti Muhammad. Binti Wan Razali. Sofia. Yo, sampelnya abang ni. Ya, terima kasih. Janganlah panggil abang, tak boleh lah. Tak boleh panggil abang. Nanti kita kenal ke umur kita. Kita perkenalkan diri kita nah. Kesian kadang-kadang tu nah. Kesian. Abang sama ya Allah tak ada puji sangat kembar habis pungkuk-pungkuk tak boleh. Tak boleh lagu tu tak boleh. Okey. Umur berapa sat lagi lah kita kita kenal-kenal. Kena sabar. Kita nak penuhkan dulu view kita ni. Penuhkan dulu. 1 minit lagi, saya start. 1 minit lagi. Tekan call over internet, nanti ada suara. Betul? Okey. Ni, nampak tak muka saya calang-calang? Ada nampak macam apa dia? Kabuk-kabuk ke, sekat-sekat ke? Kalau ada bagi tahu nah. Kalau ada bagi tahu. Apa ni? Adik-adik, abang sampel ni single tau. Tiba, dia macam tiba je kat situ. Dia macam tiba. Sofia nampak macam bakal suami saya apa? Ni saya minat. Tapi tak mau. Awal lagi. Amboi, gatal. Hi, from Sabah. Ya, saya pun boleh cakap Sabah. Saya boleh cakap Sabah. Nampak macam bakal jodoh saya. Apa lagi? Nama apa lagi ni? Nur Ain Zati Abdullah. Gatal. Faris Hilmi. Ha. Wan Nur Atika binti Wan Razali. Terima kasih Sofia. Terima kasih Sofia. Apa ni? Okey. Dah pukul 8 ke belum? Okey. Tak ada kita belum nah. Duduk kat mana tu? Orang duduk kat Malaysia sekarang, duduk kat Malaysia nah. Semua dah pukul 8. Alright. Dengar. Ni, pay attention, please pay attention. Dengar elok-elok. Dan izinkan aku
menjemput dirimu masuk dalam Zoom ni. Okey, siapa-siapa yang belum masuk tu, invite lah kawan-kawan masuk dalam Zoom ni cepat-cepat. Nah, sedap. Nah, sedap. Tak apa, kita nak hiburkan. Ni kelas sejarah ni, kita tak boleh mengantuk-ngantuk. Kita kena fresh. Kalau mengantuk tu saya tak tahu nak cakap lagu mana. Kalau mengantuk tu, korang kena semangat. Alright, sekarang dengar. Allahu Akbar, jatuh. Nah, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Vanakkam, tachahau. Alright. Tahniah guys. Tahniah sangat-sangat. Sebab apa? Welcome back to the program Last Minute SPM Online Seminar Score A+. Tahniah guys. Alright. Now saya nak tanya, siapa yang ada join slot semalam? Cuba komen dekat chat box, saya nak tengok. Siapa ada join slot semalam? Terpegun. Sekejap lagi saya cubit yang terpegun tu nah. Ngada-ngada. Okey, saya. Berapa orang tu? Ramai. Dia buat ramai pula ramai. Bagus. Siapa yang join tu memang selut. Saya selut dan bagus. Bagus. Join, lepas tu tertidur. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Nama apa tu? Aiman, bukan Aiman. Siapa dia tidur tadi tu? Tak nampak. Aiman tak kisah. Tidur. Astaghfirullahalazim. Dia macam tiba Okey, Gita ni nama cerpen. Apa? Saya tak ingat. Dia betul. Dia ada nama cerpen dalam bahasa Melayu tu. Betul tak? Saya ingat lagi Gita tu. Gita tu dia kawan baik. Apa tak, saya lupa nama dia. Okey. Saya pertama kali, Navy selamat datang. Buat pertama kali tu selamat datang. Kuatnya suaramu. Ya, kita ni nak bagi suara kita kuat sebab apa? Sebab tak mau bagi korang tertidur. Korang tu bukan apa. Kelas sejarah ni tidur. Kita ni nak SPM dah, kita kena bangun. Bangkit, anak muda bangkit. Tak boleh bangun, tak boleh tidur. Mantap bang. Start pukul berapa kelas Abang Islam? Sekejap kita start. Okey. Now, okey, jadi siapa pula yang baru join hari ni? Cuba komen sikit siapa yang baru join hari ni. Komen. Oh, ada juga yang baru join hari ni. Mungkin yang sebelum slot ni dia terror dah kot subjek tu, dia terror dah. Okey, sekarang start. Okey, mana dia? Okey, korang semua dari negeri mana? Tolong komen Zat. Dari negeri mana? Saya nak tahu dari negeri mana? Sabah, Sarawak, KL, Perak. Sabah, Pahang, Sabah, Perak, Pahang, Perak, Sabah. Apa lagi? Johor, Kampar, Perak. Ya Allah, saya stres. Banyak sangat negeri. Jadi, Kedah mana Kedah? Oh, Kedah sikit. Ya Allah, Al-Ustaz. Al-Ustaz bangun. Yang duduk Al-Ustaz tu bangun. Kedah keluar. Thailand ada. Mantap, guys. You guys memang mantap, guys. Saya tak tahu nak cakap apa. Tarik sis. Apa? Tulis. Tarik sis. Semongko. Ya, semongko guys, semongko. Bagus. Tahniah. Semangat ni lah yang saya nak tengok. Allah, panas. Buka aircon. Zat. Semangat ni saya nak tengok. Semongko. Guys. Okey. Korang, saya nak tanya apa lagi ya. Ni, nak abang Mai. Siapa-siapa yang duduk dalam Zoom ni, tolong buka Zat kamera. Saya nak tengok muka-muka orang yang ada dalam Zoom ni. Awal lagi nah. Buka Zat kamera tapi tak payah buka voice Buka voice saya cubit seorang-seorang. Buka kamera. Nah. Handsome. Cantik-cantik, segak-segak, comel-comel. Tu yang pakai spek mata tu Muhammad apa tu? Ya Allah, tak nampak muka dia. Segak-segak, ya Allah, handsome. Hampa ni memang cool, semua cool. Saya memang selut hampa semua. Ni, saya ada buka voice saya cubit saya seorang-seorang. Tak buka voice. Ni, buka kamera saja. Buka kamera, tengok. Yang lelaki tengok perempuan. Yang perempuan tengok lelaki. Cuba tengok. Tengok Sat nah. Ada yang tak buka juga. Malu tak biasa kan. Malu. Ni nanti hampa nak you nanti kan. Bila COVID tak habis lagi, hampa kena buka kamera tau. Hampa tak ada malu-malu dah. Hampa kena buka kamera juga nanti. Percayalah cakap kami. Hampa buka kamera juga nanti. Okey. Okey. Sekarang untuk orang yang berada dalam Zoom ni, saya nak bagi tahu anda. Saya nak bagi tahu kat hampa semua. Yang hampa semua ni memang
rajin nak cari ilmu, bertanggungjawab, memang profesional, semangat, berwibawa, patriotik, semua ada dekat diri hampa. Betul, saya tak bohong. Sebab apa? Orang yang nak cari ilmu ni dah dia cari sampai lubang cacing. Macam hampa lah. Sampai lubuk Zoom pun hampa nak cari juga. Sedangkan kelas tambahan ada. Dekat luar tu cikgu-cikgu duk tawak banyak free banyak kena bayar tu ada. Tapi hampa masuk dalam platform Zoom ni, hampa nak apa orang panggil, nak praktiskan diri hampa tu, bagus. Saya bagus tak nak abang. Dia macam tiba kat situ, dia macam tiba tapi tak apa. Happy birthday siapa pula tu? Happy birthday siapa tu? Nah. Sat. Pengumuman. Please duduk diam-diam. Tengok sini, tengok kamera. Pengumuman. Please pay attention. Beri perhatian. Pandang kamera. Ni, pandang kamera yang tu. Boleh pandang kamera. Alright. Duduk dan jangan lari. Duduk Siapa bergerak siap? Syabas. Dengar. Syabas dan tahniah diucapkan kepada korang, iaitu batch 03. Sebab apa ni? Kerana korang telah mendapat mandat atau lebih dikenali sebagai anugerah. Nak tahu tak apa? Anugerah daripada kerajaan netizen Malaysia. Kerajaan netizen Malaysia. Anugerah apa tu? Anugerah Form 5 Pro Max 2020 pada tahun ini. Guys, kami ni masa SPM, mana kami dapat anugerah apa dia Pro Max lagu tu? Hampa je yang dapat anugerah Pro Max lagu tu tahu. Bagus. Hampa dapat mandat Pro Max tu paling penting. Okey. Pada hari ni saya, ni baru nak perkenalkan diri. Saya Abdul Khalid bin Hassan. Tak ada ingat apa, cubit lagi. Saya Abdul Khalid bin Hassan mengambil kos Business Management di Touch International College. Okey. Saya merupakan student baru di college ni. Okey. Korang mesti nak tahu umur saya berapa. Umur saya berapa? Tolong tulis kat chat box. Tolong tulis kat chat box. Cuba teka umur saya berapa? Allah, 22, 74. Yang tu melampau-lampau ni. Aku jumpa depan cubit buang ni. Apa ni? Boy 24. Ni, hampa tahu tak? Ni, umur lagu ni, muka lagu ni. Siapa yang teka betul, dapat hadiah. Tapi saya tak tahu nak cari komen tu lagu mana. Dah duduk atas-atas dah. Last. Komen paling last saya baca. Komen paling last . Stop. Siapa tak stop siap? Stop. Ketegak tangan juga ada tulis-tulis ni. Sat, stop. Okey. Stop. Cubit lagi. Sat, mana dia ni? Ya Allah. 25. Degil, semua degil. Okey, dah. Umur saya ni, dengar ni. Mesti korang terkejut. Umur saya 19 tahun pada tahun ni, tapi belum official lah. Jadi saya umur 18 tahun. Jangan nak terkejut sangat, Umur saya 19 tahun pada tahun ni, tapi belum official 18 tahun. Okey. Ni daripada kita duk sembang kosong, cakap kosong lagu ni, saya nak jemput Puan Tina Tajudin. Ada tak Puan Tina Tajudin? Dengar sikit, nak dengar sikit suara dia. Suara beliau, Puan Tina Tajudin. Please. Ada tak tu? Okey. Khalid kejar Khalid. Ya, okey. Sekejap Puan Tina, sekejap baru bertenang. Okey. Saya nak perkenalkan dia. Beliau merupakan CEO mentor kita. Semua tahu kan? Beliau bukan sahaja CEO. Bahkan beliau juga mentor kepada beribu-ribu orang yang terdiri daripada semua peringkat. Kita tengok biodata beliau sedikit. Puan Tina Tajudin mempunyai sarjana pentadbiran perniagaan dari University of the West of England, UWE. Jangan tidur. Okey, Bristol, United Kingdom pada tahun 2016. Alright. Beliau juga diterima sebagai pengembala pula, astagfirullahalazim, peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang dari University of Leeds, United Kingdom. Guys, hebat orangnya itu, hebat. Hebat sangat.
Atas minat yang mendalam bidang pendidikan, beliau sanggup meninggalkan jurusan undang-undang. Ya Allah, jurusan undang-undang tu hanya untuk memberi tumpuan kepada kumpulan pendidikan bersama Touch International College. Guys, sangat hebat beliau ni. Yang ditubuhkan oleh bapa beliau, iaitu Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman pada tahun 1996. Dengar lagi. Seperti dok siap. Puan Tina mempunyai 25 tahun pengalaman luas dalam bidang pengajian tinggi dan pendedahan keusahawanan. Ni ada sekat-sekat tak? Ada tak? Dengar ada tak? Tak ada Ada nampak macam sekat-sekat dah. Saya tengok kamera saya ni macam sekat-sekat je ni. Lag lah. Ya Allah, lag pula. Masalah. Itulah kita ni susah jauh-jauh ni. Okey, dengar lagi. Antara pencapaian terbesar beliau adalah beliau terpilih sebagai usahawan wanita SME Bank dan mendapat 4 bintang untuk penilaian daya saing PKS yang dinilai oleh Teraju. Pada tahun 2012, TIC dianugerahkan sebagai Top Performance College sebagai salah satu institusi di bawah syarikat Accelerate Grad di bawah unit peneraju agenda Bumi Putra, iaitu Teraju. Okey? Beliau sangat fokus dalam rancangan pendidikan perniagaan digital dengan memperkenalkan inovasi baru dalam TIC Digital dan International Kids Campus Digital. Okey. Matlamat hidup beliau adalah untuk memberi inspirasi kepada generasi belia dan anak muda agar mereka dapat mencapai potensi optimum dalam hidup. Okey. Sebelum kita nak jemput Puan Tina tu, semua get ready, semua bersedia, dengar elok, jangan tidur, duduk dan jangan lari. Okey, dijemput Puan Tina Tajuddin untuk masuk dan bagi motivasi sikit kepada pelajar-pelajar SPM Pro Max 2020 pada tahun ni. Silakan Puan Tina. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum semua amboi kali. Amboi dia. Wah, sangat padu sangat mantap hari ni ya. Makan apa hari ni sampai macam tu sekali. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Khalid, pelajar baru saya. Saya tak sempat nak tengok dia. Pengambilan pelajar saya baru-baru ni pun melalui kaedah online. Ya, dan thank you Nur Shakina, Beauty with Brain. Okay, so thank you Khalid for that introduction. Okay, kepada semua yang berada di sini, saya tak tahu dah berapa kali orang masuk kelas seminar saya, tapi I tell you the truth that every time you have a class, I'll be around. Okay, saya tak akan lepaskan awak. Okay, saya akan make sure that I will be with you daripada mula sampai habis. Itu janji saya. Okay, macam mana pun saya akan bersama awak walaupun apa pun. Okay, itu komitmen saya kepada student-student bakal-bakal calon-calon SPM yang saya tahu it's not easy for you, tapi apa yang saya boleh bagi tahu, it's not easy for everyone. Tetapi remember, saya akan bersama awak tau. Okay, I will always be with you through up and down. Okay, before kita start kita punya seminar SPM, saya nak awak semua dengar baik-baik sebab saya sebagai penaja utama kepada program seminar ini memperkenalkan bahawa seminar ini yang dibawakan khas oleh TIC. Okay, dan saya nak awak dengar baik-baik sebab lepas ni kita akan ada quiz. Macam tadi, pagi tadi saya bagi quiz kepada pemenang bertuah. Dapat T-Live sebenarnya. Kan? So hari ni, malam ni saya tak tahu apa saya nak bagi. Jadi kalau awak nak dengar, nak hadiah yang saya rasa panas kan hari ni kan? Sangat panas hari ni. So kita ada hadiah quiz untuk anda. Tapi anda kena dengar baik-baik tadi introduction yang Khalid buat berkenaan dengan penubuhan Touch International College, TIC. So saya nak anda dengar balik-balik dan nanti jawab dalam quiz ni, okay? So soalan saya begini, okay? Saya akan ada soalan untuk awak. Korang ni boleh fokus tak?
penting ni, okey, kita fokus kepada soalan yang berkaitan dengan TIC. Okey, so TIC sebenarnya adalah Touch International College. Kami merupakan institusi pengajian tinggi yang berada di Ipoh Perak. Okey, kami telah ditubuhkan pada tahun 1996. So, saya rasa sebelum awak diberanakkan, saya rasa. Okey, so institusi ini dah berkembang maju dan kita dah ada ramai student. Antara student kami adalah Kadek sendiri yang sangat power tadi. Okey, dan kita ada ramai lagi beribu-ribu student dan kita menawarkan program daripada program diploma, ijazah, masters kepada semua rakyat Malaysia. Sekarang ni apa yang adik nampak adalah kita bawa program online dan banyak pelajar-pelajar kita sekarang ni belajar secara online. Kelebihan TIC ialah kita memberikan laptop kepada semua pelajar-pelajar yang bertuah. Jadi kita harap selepas ini adik-adik semua kalau yang berminat untuk belajar dengan TIC boleh daftar dengan kita. Nanti kita cerita itu kemudian lah. Okay? Cuma saya nak bagi tahu kepada anda bahawa sekarang ni kelas kita banyak fokus kepada mata pelajaran sejarah. So saya nak tanya dengan anda semua. Anda suka sejarah ke tidak? Jawab dalam chat box. Suka atau tak sejarah? Suka. Oh, suara dah keluar. Okey. Suka, cikgu. Suka. Kami suka. Okey. Sekarang saya nak tahu berapa korang punya result trial untuk sejarah baru-baru ni? Gagal. Bagus. 88. Alhamdulillah. Boleh lah. Di zon negara. Nasib pinggan. Gagal. Okey. Ya. So, dalam Innalillah. okey dah. Kita cut Sekarang ni semua orang kena tutup mic tau. Kita kena tutup mic sebab kita ada arahan daripada cikgu yang kita nak jemput daripada MRSM. Cikgu yang bertanggungjawab yang akan ajar awak, bukan saya. Saya bukan akan mengajar awak. Saya adalah CEO kepada ITIC yang akan membantu awak daripada awal sampai habis untuk kelas-kelas pengenalan. Cuma saya nak bagi tahu kepada anda semua, off mic. Boleh off mic tak? Off mic dulu. Boleh? Dah, okey. Sejarah adalah mata pelajaran wajib SPM. Betul? Okay, so awak kena fokus betul-betul tentang sejarah. Sejarah sebenarnya adalah subjek yang sangat penting kalau awak nak belajar kat mana-mana. Kalau awak ambil management, business, especially kalau awak ambil paper-paper undang-undang, awak kena ada sejarah. Okay, paper sejarah ni penting. Awak kena score paper sejarah tu dan mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi, kalau kita tengok paper sejarah ni, berapa ramai orang kata macam bosan, macam alamak malasnya nak hafal, kan? Tetapi sebenarnya sejarah ni adalah satu subjek yang menarik kerana dia mengajar kita tentang apa yang akan berlaku. Sebab sejarah pasti berulang. Pernah dengar kan? So, anda semua kena fahami bahawa sejarah apa pun yang akan berlaku pada masa lampau akan tetap berulang pada masa akan datang. So, adik-adik semua, okay, take note bila Dr. Zarina nanti yang merupakan guru cemerlang yang akan berkongsi tentang tips untuk skor A dalam paper sejarah, anda kena perhatikan poin-poin yang penting. Kerana pada saya sekarang ni, sejarah tu adalah satu subjek yang awak kena suka dan sejarah tu tak susah nak skor. Okay, tak susah. Cuma awak kena ada teknik. Awak kena ada teknik untuk menjawab paper itu. So kita nak bawa doktor untuk bersama-sama awak dan kita, mungkin berulang, pasti berulang paper sejarah. Okay, so kita nak adik-adik semua belajar nota. Sejarah dia mesti kena ada notes. You must have notes. Okay, anda kena ada nota. Dan anda kena buat, anda tak boleh biarkan tanpa nota sebab kalau tiba-tiba anda belajar, anda tengok textbook banyak, anda akan gabra. So itu merupakan antara teknik yang tidak sesuai untuk belajar sejarah. Itu nombor satu yang saya boleh share. Kedua dia ialah untuk sejarah kena faham sejarah tu.
Dan bila awak faham, insya-Allah awak akan senang nak kaitkan sejarah dengan sejarah-sejarah yang lain. Okay, so paper sejarah ni bagi anda sangat penting sebab kalau awak gagal sejarah, maka awak tak boleh ambil SPM. Ya, awak tak akan ada SPM, tak ada SPM maksudnya awak tak boleh nak pergi sambung belajar dekat mana-mana, payah nanti. Okey, selain daripada paper bahasa Melayu, paper sejarah adalah mata pelajaran wajib. So kita harap slot hari ini dengan Dr. Zarina daripada MRSM, Tun Ghaffar Baba akan berkongsi tentang mata pelajaran yang sangat penting pada saat ini di mana anda sekarang ni kena betul-betul fokus. Okey? So, kita tak ada banyak masa lagi. Saya nak bagi satu soalan. So, bagi mereka yang menjawab soalan ini dengan tepat, okey, kalau tepat dan cepat, saya akan bagi hadiah untuk anda. Nanti admin tolong tengokkan ya. Tolong tengokkan soalan ini. Okey? So, soalan dia berbunyi begini. Cepat sebab bila ada soalan ini, nanti penaja akan berikan kepada yang bertuah. Yang bertuah. Apa hadiah dia? Hadiah dia sebab kita panas sangat, saya nak bagi tea live. Okay, saya nak bagi tea live. Second tea live out. Okay. Boba. Mesti suka boba. Okay, saya suka boba. Okay, so second tea live. So, soalan dia begini. Siapakah penganjur seminar SPM yang anda sedang lihat sekarang? Siapakah penganjur? Dan saya nak tahu nama penuh penganjur, lokasi penganjur dan penumbuhan penganjur. Cepat. Oh, okey, cepat. Siapakah penganjur seminar hari ini? Di manakah lokasi penganjur? Nama penuh ya. Dan juga tarikh penumbuhan penganjur. Okey. Siapa cepat, tepat dan padat akan memenangi hadiah berbentuk tilas. Saya minta kerjasama sangat bagi yang menang. Tolonglah bagi detail. Sebab kalau tak, kami nak bagi hadiah pun tak boleh. Macam tadi ada one of your kawan-kawan tak nak. Okay, tak nak pula hadiah. Janganlah macam tu. Saya ikhlas. Okay, untuk bagi awak. So, kalau tak nak, nanti macam tolak rezeki pula. Okay, so ini ikhlas pemberian daripada saya kepada awak yang berjaya menjawab. So, nanti admin akan berhubung dengan awak. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Saya harap semua yang ada di sini pay attention dengan penceramah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah Dr. Zarina kerana memberikan ruang dan peluang ini untuk berkongsi ilmu yang sangat terbaik untuk mereka menggenggam A untuk paper sejarah. So, dengan itu, all the best. Jangan nakal-nakal tau. Pay attention. Okay, bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. Thanks, Puantina. I love you so much. Mwah. Thanks for the treat. Okay, nah. Alexis. I love you so much. Sikit-sikit je lebih-lebih nak layan. Sikit-sikit je lebih-lebih nak layan. Relax. Let. Tutup boys. Lagi sikit cubit seseorang nak tutup boys. Stop komen sana. Sekarang relax. Stop komen, tutup boys. Okay. Saya cubit. Okay. Sekarang guys. I know you guys mesti stress. Tak boleh buat bincang. Kalau 9/10 tu dapat 10/10. Tak boleh buat bincang dan 10/10 tak boleh buat bincang. Okay. Ada yang nak meletup. Sudah yang tadi. Ada yang tak kisah dah dengan result SPM. Ada yang trauma dengan COVID-19 guys. Ni siapa buka mic ni? Sekejap lagi saya cubit lagi. Boy. Ni. Siapa yang buka? Okay. Saya ni risau, kadang-kadang risau. Ni, siapa yang ada dalam Zoom ni, hampa memang hebat. Hampa ni memang kuat. Hampa ni kental. Hampa lah frontliner kami. Betul, hampa lah frontliner kami. Ni, jangan rosakkan result SPM tahun ni guys. Especially subjek sejarah. Yes, I know subjek sejarah sangat mengantuk guys, sangat mengantuk. Tapi bangun, bangkit lah guys, bangkit. Mantap. Tarik sis, tarik. Apa?
Tolong komen sikit. Bagi semangat tak payah Semongko. tidur. Semongko, yes, semongko boleh. Like, Semangka. Okey, semongko. Yes, Semongko. betul. Tapi bukalah matamu itu. Bukalah hatimu itu, guys. Ni subjek wajib dulu tau dalam SPM. Jadi siapa-siapa yang dapat grade E tu alhamdulillah. Dapat grade E tu alhamdulillah. Apatah lagi siapa yang dapat grade A. Allahu akbar. Yang penting lulus. Allahu Akbar. Tarik sis, semongko. Okey. Semongko. Saya tak mau cakap banyak. Okey, saya tak mau cakap banyak. Sampai esok tak habis. Saya pantang nampak kamera depan saya ni, memang saya pantang. Saya pantang nampak kamera depan saya ni. Jadi saya nak jemput. Diam. Saya cubit lagi. Jadi saya nak cubit pula. Saya nak jemput Dr. Zarina yang mana beliau berasal dari Melaka. Dari Melaka. Pandai. Saya pandai cakap KL tau. Dengar dulu saya pandai cakap KL ni. Beliau berasal dari Melaka. Beliau merupakan graduate Bachelor Art Education Major sejarah dari USM. Beliau juga Master in Malaysian History dari UM. PhD dalam sejarah Malaysia UM. Beliau telah mengajar selama 22 tahun dan kini beliau berada di MRSM. MRSM Tun Ghafur Baba. Jadi kita tak mau melengah-lengahkan masa. Saya nak jemput Doktor Zarina untuk teruskan program. Alright. Masuk Cikgu Zarina, masuk. Doktor Zarina, astagfirullahalazim. Sorry, Doktor Zarina. Okey. Doktor Zarina, okey. Boleh masuk? Ya, okey. Boleh. Saya dah ada dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera semua. Para pelajar SPM 2020, calon SPM 2020 yang bakal menduduki peperiksaan tak lama lagi. So apa khabar semua? Khabar baik. Harap Baik, semua dalam keadaan sihat. Okey. Khabar baik. Alright. Okey, alhamdulillah. Khabar baik. Ya. Okey, cikgu Khabar baik. mendoakan semua berada dalam keadaan sihat, okey, dijauhi daripada wabak penyakit dan sentiasa bersemangat untuk menduduki peperiksaan yang tak lama lagi. Alright. Okey, jadi tadi cikgu ada dengar daripada para pelajar semua sambil-sambil Puan Tina introduce pada anda semua, cikgu ada dengar ramai yang kata mereka ada yang tak lulus dalam peperiksaan trial, ada yang dapat B+, ada yang kata tak minat sejarah, ada yang kata lulus tapi cukup-cukup makan. Okey, ada yang kata innalillah lebih teruk lagi. Jadi cikgu di sini pada hari ini nak menekankan bahawa saya adalah pecinta sejarah. Okey, saya hidup dan mana kat sini daripada di zaman persekolahan sampai degree, sampai master, sampai PhD, saya ambil bidang yang sama iaitu bidang sejarah dan tak pernah saya merasakan subjek sejarah itu subjek yang susah maupun membosankan. Jadi saya harap dengan perkongsian pada hari ini, insya-Allah semua para pelajar boleh mengubah persepsi terhadap subjek sejarah dan minat serta skor subjek sejarah yang dalam tempoh masa lebih kurang 20 hari lagi kita akan menduduki peperiksaan SPM. Okey, sebelum tu terlebih dahulu cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Touch International College kerana memberi peluang mengadakan seminar yang bagus untuk semua para pelajar dan memberi ruang pada cikgu serta para pelajar untuk membolehkan cikgu untuk mengenali para pelajar semua dan kita dapat share maklumat dengan lebih baik. Alright. Jadi cikgu akan share slide cikgu pada hari ini. Jadi cikgu harap semua dapat mutekan mikrofon. Bila nak menjawab baru anda boleh beri respon untuk elakkan daripada gangguan. Alright? Okey. Baik. Okey cikgu. Alright, pelajar. Okey, nampak tak Saya slide dari cikgu? Melaka. Nampak. Oh. Nampak. Nampak Ibu. Serius Boleh tak berdengar tanya? ngah?
Cikgu slide hilang. Kamu dah hilang. Cepat pergi menyanyi. Nani. Takut betul. Weh, kita nak belajar hormat. Weh, mute lah. Ni, yang buka voice tu tolong mute Sat lagi saya cubit seorang-seorang lagi. Boy, dengar elok, jangan tidur, jangan lari, dengar Baiklah. Sambung. Bising. Diam gila, bising betul kamu nih. Macam Mute. tak lama kelas ni oleh kamu nanti. Alright. Okey semua. Okey. Cikgu macam mana boleh terkeluar ni daripada ni Awak tak dengar yang saya tadi. Oh. Dah. Sekarang nampak tak? Tak ada slide. Host mohon bagi saya share host. Ya, host tak benarkan saya share host. Kejap ya. Okey, nampak tak? Nampak ya? Okey, so hari ini kita akan membincangkan tentang tips akhir sejarah A+, okey, yang akan cikgu sampaikan Okey. Saya harap pelajar nampak ya slide saya. Nampak ya pelajar, respon sikit. Tak nampak lah dia. Nampak ya? Okey. Alright. Nampak ya? Okey. Okey, sekejap ya. Sekejap. Bagi cikgu share lagi sekali. Okey, so kita akan menduduki peperiksaan pada hari Isnin 24 Februari 2021 untuk kertas 1 jam 8 hingga 9 pagi. Okey, dan masa yang diperuntukkan ialah 1 jam sahaja. Alright, dan pada 10 hingga 12 tengah hari kertas 2 sakut 1249 2 jam 30 minit masa diperuntukkan. Dan pada hari Selasa 25 Februari 2021 anda akan menduduki peperiksaan untuk kertas 3 iaitu dari jam 2 hingga 5 petang selama 3 jam. Bermakna pelajar pada minggu kedua tu anda akan menduduki hari Isnin dan Selasa untuk kertas 1, 2 dan kertas 3. Okey. Dan subjek sejarah ni adalah subjek yang wajib lulus. Jadi untuk membolehkan anda lulus, anda mestilah wajib lulus kerana anda akan memperoleh sijil SPM. Kalau tak lulus tak dapat sijil SPM. Okey, di sini cikgu tunjukkan pecahan wajaran kertas SPM. Okey, apakah pecahan wajaran dia? Kalau kita tengok di sini kita ada kertas 1 iaitu objektif 40%. Okey, 40%. 40 markah pecahan markah dia iaitu wajaran dia akan jadi 30%. Kemudian kertas 2 kita ada 100 markah di situ, wajaran dia 50%. Dan kertas 3 kita ada 100, wajaran dia adalah 20%. Bermakna di sini apa yang paling penting adalah kertas 1
membantu anda untuk dapat keputusan cemerlang. Kertas 2 adalah nadi kepada peperiksaan. Okey, bermakna awak perlu untuk skor kertas 2 ni sebaik mungkin. Ni kertas 2 ni, 100 markah ni untuk wajaran 50% ni, ini adalah nadi dia. Kena skor untuk paper 2 supaya awak boleh dapat A+ ataupun A. Dan satu lagi adalah kertas 3. Okey, iaitu peratusan dia, pecahan markah keseluruhan dia adalah 100% dan peratusan dia adalah 20%. Okey, so all together kat tepi ni kita ada 100%, okey? 50, 30 dan 20%, okey? So yang paling penting yang selalu pelajar buat adalah mereka fokus pada kertas 2, okey? Kertas 3 ni mereka berpandukan pada modul yang guru sediakan. Kertas 1 ni pelajar jarang buat latihan. Itu yang di mana markah mereka tak dapat markah yang tinggi. Ada di antara pelajar mereka memperoleh markah yang tak berapa okey. Yang mana bagi cikgu markah-markah dapat dalam 30, 31. Okey, itu dianggap sebagai markah yang tidak cukup untuk para calon-calon memperoleh keputusan yang cemerlang. Okey, kerana kertas 1 yang akan membantu anda untuk memperoleh keputusan yang sangat-sangat bagus. Okey? Dan satu lagi adalah kita nak lihat. Cikgu maaf ganggu cikgu. Slide Ya. tak bergerak lah. Slide tak bergerak ya? Ya, ya. Okey, sekejap ya. Okey. Tak payah guna tu. Sekejap ya. Kenapa tak bergerak ni? Okey. So yang ni nampak ya? Saya tak ni lah. Okey. So ni tadi jadual ya. Jadual nampak ya? Okey, jadual dah nampak dah. Sorry atas kesilapan. Saya tak tahu dia punya line pun tak berapa okey malam ni. Alright. Then kalau kita lihat pecahan wajaran wajaran yang kita nak lihat, kita ada kertas 1 iaitu 40 markah, wajaran 30%. Kemudian kita ada kertas 2 subjektif, markah keseluruhan ialah 100%. Okey. Dan kita ada juga kertas 3 iaitu markah dia adalah 100, wajaran adalah 20%. Kat sini yang kita nak lihat bahawa peratusan ini sangat penting dalam menentukan pelajar nak fokus pada bahagian mana. Alright. Kemudian kita lihat pada kaedah untuk menjawab kertas 1. Okey, ini sangat penting. Kaedah ingin menjawab kertas 1, kita perlu mengesan mengesan kata kunci. Okey, mengesan kata kunci. Sekejap ya, saya pun tak tahulah kenapa slide saya macam tak dapat nak didisplaykan betul-betul. Ada masalah sikit dalam paparan Ya, ada yang nampak ke? Sebab pada cikgu ni cikgu tak dapat cikgu tak nampak apa-apa pun. Kenapa ya admin? Boleh bagi tahu tak kenapa? Nampak? Awak nampak? Cikgu tak nampak. Kami nampak cikgu. Kami nampak skrin cikgu. Nampak? Tak nampak lah. Okey, sekejap ya, sekejap. Ramai tadi. Okay, sorry cikgu pun tak tahu kenapa sebab masalah lines kot. Tapi kat sini selalunya rumah cikgu okay line, cikgu pakai Unify jadi selalunya tak ada masalah apa-apa. Tapi this time agak tak okay lah. Okay, jadi kaedah dalam menjawab kertas 1 ya, yang pertama adalah mengesan kata kunci. Okay, apabila calon melihat kertas soalan jangan lupa setiap soalan objektif itu mempunyai kata kunci dia tersendiri. Jadi tolong fokus pada kata kunci apa kehendak soalan dan singkirkan jawapan yang salah. Sebab awak ada option kan A, B, C, D. So potongkan mana-mana option yang salah. Okey, yang option yang salah awak potongkan.
Okey, kemudian awak fokus kepada jawapan yang betul sahaja. Dan kita akan ikut kepada kronologi bab. Okey, soalan disusun mengikut kronologi bab dan ada soalan yang berfokuskan kepada pemikiran logik. Okey, dan juga soalan yang berulang. Jadi soalan yang berulang ni akan membantu awak untuk mendapat keputusan yang cemerlang apabila awak menjawab soalan itu banyak kali. Jadi pelajar sila jawab soalan banyak kali. Bila pelajar jawab soalan banyak kali, pelajar akan beroleh peluang untuk skor dalam subjek yang awak jawab. Alright? Dan satu lagi yang paling penting sekali ialah, okey, paling penting, saya tak tahulah kenapa masalah dia, skrin saya tak nampak lah. Aduh, macam mana saya nak terangkan? Admin boleh tolong tak? Saya pun tak tahu. Admin ataupun admin share berbanding dengan saya, admin share, saya just bagi tahu. Okey, admin boleh share? Okey, cikgu, sekejap ya. Kita take time. Okey. Tak apa, cikgu bagi admin untuk share. Ada soft copy pada admin. Admin tolong share. Boleh, tapi sementara tu mungkin boleh cikgu buat discussion sikit dengan student. Sementara tu. So sambil tu, okey, kita lihat kita lihat kat pelajar jangan left sebab ada banyak yang cikgu nak share kan. Okey. Mungkin kesilapan yang sedikit menguji kita tapi tidak mematahkan semangat kita Alright. So apa yang kita nak lihat ialah kalau apa yang kesilapan yang selalu pelajar lakukan adalah untuk kertas 1, mereka tidak fokus kepada subjek. Maksudnya mereka tak buat latih tubi yang banyak. Bila latih tubi tak banyak, apabila awak dapat soalan, okey, dan soalan itu sebenarnya soalan berang. Pihak lembaga peperiksaan pun akan keluarkan soalan yang hampir sama. Cuma dia ubah sikit struktur soalan. Soalan dia hampir sama. Jadi apa yang perlu awak buat adalah awak fokus kepada apa yang telah awak jawab soalan kuisis banyak, soalan bentuk Google Form banyak, okey. Dapatkan koleksi soalan daripada guru-guru awak, jawab dan seterusnya. Bila awak dah jawab banyak, bila awak dapat soalan, awak mesti memperolehi keputusan 36 ke atas. Markah awak overall full marks adalah 40 marks, awak mesti dapat 36 ke atas. Okey, kalau awak dapat bawah daripada itu, chances awak untuk dapat A+ sangat-sangat tipis. Okey, sekarang ni untuk sejarah kita jangan fikir grade lain. Mesti A+ ataupun A. Selain daripada itu kita jangan fikir kerana itu adalah grade yang kita nak. Okey, kerana grade itu akan menyebabkan apa? Akan membantu melonjakkan keputusan peperiksaan SPM kita. Kita nak keputusan SPM yang bagus. Jadi sekarang ni jumlah A+ itu yang menentukan kualiti keputusan awak. Jadi untuk subjek sejarah adalah subjek yang mudah untuk kita nak skor A+ ataupun A. Jadi kat situ pelajar mestilah memainkan peranan lah untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan keputusan yang cemerlang. Okey. Selain daripada itu, okey, apa lagi yang penting sementara host postkan tayangkan slide cikgu. Okey, cikgu share juga satu lagi tips bagaimana kita nak memperoleh keputusan yang bagus ialah kita study mengikut tema. Alright? Tema dia di sini adalah tema penting, okey, tema yang ada soalan wajib. Okey, awak ada pen ataupun ada phone bersama dengan awak ambil bab-bab yang cikgu akan sebutkan ini. Okey, antara bab yang utama yang mesti pelajar cover adalah bab 1 dan bab 2. Ya, bab 1 dan bab 2 tingkatan 4. Okey, bab 1 dan 2 tingkatan 4. Ini adalah bab yang penting yang memang akan ada soalan. Alright? Okey, so paparan dah ada. Okey, next slide. Thanks admin terpaksa pula membantu saya. Alright. Okay, so ini jadual waktu peperiksaan cikgu dah terangkan tadi pada 24 Februari. Kemudian kita ada juga tarikh iaitu 25 Februari. Okay, next. Okay, ini adalah wajaran yang cikgu sebutkan tadi. Itu kertas 1, markah adalah 40 markah. Kemudian wajaran adalah 30%.
Dan kertas 2 100. So kertas 2 adalah nadi dia. Dan many students yang mereka tak skor banyak tu adalah di kertas 2. So untuk nak balancekan dan dapat markah yang bagus, kita mesti pastikan kertas 1 itu kita buat latihan banyak supaya boleh top up kalau kertas 2 kita sederhana. Dan kertas 3. Nanti cikgu akan cuba share ketiga-tiga paper ini dengan memberi contoh supaya awak boleh faham dan boleh membantu awak untuk SPM nanti. Okay, next. Okay, kaedah untuk menjawab soalan paper 1 adalah mengesan kata kunci. Alright. Bila dapat kertas, cikgu selalu nampak pelajar bila jawab peperiksaan, mereka jawab ala-ala profesor. Okay, baca soalan terus bulatkan jawapan. Itu bukan caranya kerana kita akan memperoleh, kita akan banyak melakukan kesilapan. Sebab dalam kertas 1 akan ada banyak jawapan-jawapan yang hampir sama yang mengganggu awak. Yang akan mengganggu awak. Jadi awak mesti kena buangkan 2 jawapan yang memang dah salah. Tinggalkan 2 jawapan yang hampir sama kemudian pilih yang terbaik. Itu namanya teknik kita menyingkir. Kita singkir. Dan susunan soalan adalah mengikut kronologi bab. Okey, dan ada juga soalan yang memerlukan awak berfikir secara logik. Dan soalan mestilah berulang-ulang. Soalan memang berulang-ulang. So jangan risau pelajar. Soalan berulang ni dia akan membantu awak untuk skor lebih. Okey, seterusnya cikgu bagi satu contoh. Contoh. Senarai berikut adalah tokoh yang mempengaruhi gerakan Islam di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Kita ada Syekh Muhammad Abduh, Syed Jamaluddin Al-Afghani. Kedua-dua tokoh ni bila awak dapat aja gerakan Islam, awak perlu gariskan. Okay, perlu gariskan gerakan Islam kerana itu adalah konsep dia. Okay, dan terus mind awak terus akan berfikir, bab mana soalan ini? Okay. Soalan ini merujuk kepada bab mana dan tokoh ini Syekh Muhammad Abduh dan Syed Jamaluddin Al-Afghani ni adalah tokoh gerakan Islah. Jadi mereka sebenarnya adalah tokoh kaum muda. Okey, bila sebut tentang kaum muda, terus apakah bukti yang menunjukkan mereka berpengaruh? Apa peranan mereka? Kaum muda, apa peranan mereka? Kaum muda, pelajar. Okey, sila ruangan chat gunakan untuk menjawab soalan. Okey, apakah peranan mereka kaum muda ni? Okey, apa peranan mereka? Ya, ramai yang dah beri jawapan yang betul. Apa peranan mereka adalah untuk membawa idea tentang kebangsaan, idea tentang semangat kebangsaan untuk generasi-generasi yang ada di Tanah Melayu ketika itu. Dan mereka juga sebenarnya adalah golongan-golongan yang mengkritik penjajah. Okay, juga mengkritik Raja Melayu ketika itu. Kerana ini adalah golongan-golongan yang mendapat pendidikan daripada Timur Tengah. Jadi mereka kata ini bukan caranya. Kita dijajah. Okey, jadi dia nak memberi pendapat, pendapat kepada golongan-golongan yang ada di Tanah Melayu bahawa bangkit menentang penjajah. Jadi jawapan dia adalah B. Alright? So admin tolong klikkan admin. So siapa yang dah jawab B, tahniah ya, itu adalah jawapannya iaitu B. Alright. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita masuk pada satu lagi soalan. Dalam kerajaan awal di Asia Tenggara, raja dikaitkan dengan konsep berikut. Dewa Raja Order Kosmos. Okey, konsep Dewa Raja terus kita boleh kaitkan dengan pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara. Okey, so apa maksud konsep Dewa Raja? Raja sebagai Tuhan. Okey, Order Kosmos, dia menganggap negara sebagai alam semesta. So ini ada dalam bab tingkatan 3. Tingkatan 3 pula. Bab 3 tingkatan 4. Jadi apakah jawapan dari bagi konsep tersebut? Ramai dah jawab memantapkan kuasa pemerintah. Sebab ketika itu konsep Dewa Raja adalah raja sebagai bayangan Tuhan. Okey, so dalam exam awak mesti buat begitu. Maknanya awak ada konsep itu, awak terus kaitkan bab mana. Dan potongkan jawapan yang salah. Okey, singkirkan, use your ruler, singkirkan jawapan yang salah. Kemudian tandakan jawapan yang betul dan terus lorekkan pada kertas OMR. Jangan tunggu sampai habis baru lorek. Mengapa? Sebab kadang-kadang kita boleh tersalah
tersusun salah, tersilap satu nombor dan dia akan bawa kepada kehilangan markah yang sangat ketara. Okey, next. Okey, tips skor kertas 1 senang, buat soalan berulang kali, buat soalan setiap hari. Cikgu wajibkan semua pelajar untuk membuat soalan setiap hari. Okey, 40 soalan dalam bentuk quizzes ataupun Google Form dan terus dapat markah. Syarat dia mesti kena dapat markah tu. Jangan buat-buat soalan lepas tu simpan. Kemudian tak tanda sebab kita tidak tahu soalan kita tu salah ke kita jawab. Okey, dan salah kita kat bahagian mana. Okey, jadi apabila salah, pastikan kita tahu apa yang salah. Itu sangat penting. So, bila kita dah salah, okay, kita jawab soalan kuis, kita salah. Kita salah, terus kita kena rujuk buku teks untuk mengetahui mana kesilapan kita. Dan pastikan kita beroleh skor 36 ke atas. Mengapa 36 ke atas? Barulah awak boleh dapat A+ atau A. Dia membantu awak. Dia membantu sangat. Sebab dia 30%. Wajaran dia. Wajaran dia 30%. Jadi kita nak kejarkan sekarang ni peratusan markah yang tertinggi. Dan yang terakhir ialah banyak buat soalan ulangan. So dalam masa yang sangat kritikal ini, lebih kurang dalam 3 minggu ini, cikgu nasihatkan semua pelajar supaya teruslah untuk buat latihan objektif setiap hari. Koleksi ada banyak. Nanti cikgu boleh share pun koleksi yang ada pada cikgu mengikut bab. Alright? So nanti dekat ruangan awak ada grup Telegram, nanti cikgu boleh minta kepada admin untuk forwardkan koleksi-koleksi soalan yang ada pada cikgu. So awak boleh jawab menerusi link tersebut. Alright. Next. Okey, sekarang kita nak lihat pada contoh soalan struktur pula. Okey, untuk paper tu kita ada soalan struktur, soalan esei. Pelajar dah biasa dengan format. Cikgu yakin sebab awak dah nak duduk exam dah. Okey, jadi bila bentuk soalan struktur kita ada bentuk pernyataan atau huraian dan bentuk jadual atau raja. Kemudian kita juga ada bentuk gambar dan juga graf ataupun peta. So bila kita dapat soalan berbentuk petikan dan petikan itu dipetik daripada encyclopedia something ataupun dipetik daripada arsip negara, pelajar jangan takut kerana itu adalah stimulus soalan. Itu trend penyoalan sekarang. Alright? Jadi bila disoal begitu, kita jangan rasa takut kerana soalan begitu dia adalah untuk merangsang awak. Tapi di bawah itu adalah konten apa yang awak dah belajar, soalannya. So gunakan stimulus itu untuk dapatkan idea apa bentuk jawapan yang akan anda pelajari atau anda yang telah anda pelajari yang akan anda jawab. Alright? Next. So bahagian A, item struktur. Okay, kita nak flashback Tamadun Mesir tajuk penting untuk SPM 2020. So jangan sembang, stay fokus kerana kalau soalan ni keluar dan kita teringat, waktu seminar tu Dr. Zarina dia sebutlah tentang tajuk ni tapi aku duduk sembang, nanti anda akan rugi. Sangat-sangat rugi. So tolong pay attention kerana tajuk ini tajuk penting. Okey, cikgu bacakan soalan. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil. Masyarakat Mesir Purba telah meninggalkan warisan dan khazanah bangsanya untuk dikaji dan dipelajari. Mengapakah Sungai Nil penting kepada Tamadun Mesir Purba? Okey, 3 markah. Kemudian terangkan sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam perkembangan ilmu pengetahuan, 3 markah. Dan bagaimanakah sumbangan Mesir Purba di 1B digunakan oleh masyarakat Malaysia untuk membangunkan negara, 4 markah. Alright, so kita ada 3 bahagian, keseluruhan 10 markah. Item struktur, berapa minit pelajar satu soalan struktur? Berapa minit masa yang diperuntukkan? Awak kena time management betul-betul. Berapa minit masa untuk menjawab satu soalan struktur? Sila beri komen anda. Cikgu nak tahu, adakah anda tahu satu soalan struktur berapa minit masa yang diperuntukkan? Ya, mana? Cikgu tak nampak pun. Mana? Okey, tak ada yang jawab. Okey, berapa minit tu untuk satu soalan struktur? Ya, pelajar. Tak ada yang jawab. 5 minit, 10, tidak. 15 minit. 15 minit untuk satu soalan struktur. Satu soalan esei berapa minit? 30 minit. So, kalau soalan struktur awak jawab 30 minit, awak tak ada masa yang cukup untuk soalan esei. So, ingat dalam kepala awak ada 4 soalan struktur,
bermakna awak kena peruntukkan masa 15 minit bagi setiap soalan. Maknanya 1 jam masa diperuntukkan untuk soalan, seempat-empat soalan struktur. Okey? Soalan esei pun tak susah. Nanti cikgu terangkan macam mana nak skor soalan esei. Okey? Jadi bermakna untuk soalan struktur, anda mesti tahu masa 15 minit, terus next soalan. Take next soalan. Kenapa? Sebab pengalaman cikgu melihat calon jadi panik, okay, kerana berada dalam Dewan Peperiksaan, pengawas peperiksaan bukan cikgu-cikgu kita, dan apa yang mereka lihat soalan baru, dan bila mereka jawab melebihi daripada masa yang diperuntukkan, mereka jadi panik dan tak cukup masa menjawab. Apa akan berlaku? Esei tak dapat habis. So keluar daripada Dewan Peperiksaan dengan tidak menjawab habis soalan. So macam mana kita nak impikan dapat A kalau kita tak jawab habis? Jadi sebab tu penting pelajar mesti pengurusan masa itu subjek yang nulis macam subjek sejarah. Okay, next. Admin next. Okay. So soal Sungai Nil okay, jawapan dia pertama, okay, Sungai Nil penting kepada Tamadun Mesir Purba kerana ia membekalkan sistem pengairan yang baik ke padang pasir. Okey. So yang cikgu boldkan berwarna merah itu adalah faktanya. Okey. Selain itu, kenapa cikgu boldkan warna kuning? Kerana selain itu adalah merupakan penanda wacana. Okey, calon SPM, ingat dalam fikiran awak tak boleh tinggalkan penanda wacana ini ketika menjawab soalan sejarah. Setiap paper untuk SPM ada berbeza kaedah menjawab. Untuk sejarah, penanda wacana adalah sangat penting. Ramai pelajar yang dianggap mudah, dia tak buat. Okay? Dan dia hanya beri fakta saja. Ia juga berperanan sebagai sistem pengangkutan. Ia juga membekalkan bekalan air. Anda tidak duduk dalam kategori cemerlang kalau anda tidak menggunakan penanda wacana. So sila gunakan penanda wacana. Selain itu, di samping itu, oleh yang demikian, selain itu tu berulang kali pun tak apa. Alright, dan Sungai Nil juga membekalkan bekalan air minuman kepada penduduk tempatan. Dan di samping itu, Sungai Nil juga menjadi lokasi tumbuhnya pokok papyrus. Apa pokok papyrus ini? Untuk menghasilkan kertas. So kalau tengok pokok papyrus ni, dia tumbuh dengan banyak di tepi Sungai Nil tu. Okay, dia tak perlu ditanam pun, dia boleh tumbuh. Dia tumbuh dan membiak dengan sendirinya. Dan hasilnya mereka gunakan untuk membuat kertas. Okay. B. Sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam bidang ilmu. Apa sumbangan dia? Paling penting, pembinaan piramid yang menjadi lambang seni bina agung. Selain itu, nampak tak cikgu menggunakan penanda wacana? Sumber protein. Sumber protein boleh? Okey, sumber protein iaitu ataupun bekalan air minuman dan juga sumber protein boleh. Selain itu, penciptaan kertas dari pokok papyrus yang menggalakkan aktiviti mencatat rekod. Di samping itu, di bidang perubatan, jangan lupa apa dia? Memamiakan mayat. Sebab ada proses pembedahan. Mesir Purba, mayat-mayat itu apa dia buat? Mayat-mayat Fir'aun ni, mereka bedah dan keluarkan organ, mengawetkan organ, letak dalam balang-balang dan dimasukkan dalam keranda khas. Dan itu yang dimasukkan ke dalam peti-peti dan simpanan. Jadi bila kita lihat, kejap ada soalan ada juga soalan kejap Kalender boleh? Boleh. Okey, cikgu, kalau ulang penanda wacana yang sama dalam jawapan boleh, tak ada masalah. Selain itu, di kala panik ni kadang-kadang memang pelajar jarang ilmu astronomi, apa saja. Banyak sebenarnya sumbangan dia. Jadi pelajar berikan sumbangan yang pelbagai. Okay, selain daripada yang cikgu bagikan ini, banyak lagi sumbangan Tamadun Mesir Purba. Boleh jawab. Okey, boleh jawab dan guna penanda wacana yang sama. Okey, di sini cikgu nak tekankan kalau untuk struktur, pelajar berilah fakta yang banyak. Okey, berilah fakta yang banyak. Okey, kerana ruangan dia pendek sikit ruangan sikit, kadang-kadang 3 baris, 4 baris dan itu saja ruangan yang diperuntukkan. So kita tak boleh buat ayat yang sangat melerik, tak nak. Kita nak biar setiap baris itu kita dapat markah, ilmu geometri, matematik dan sebagainya. Pandai pelajar-pelajar yang ada bersama saya malam ni. Nampaknya anda telah bersedia dan kita doakan supaya Tamadun Mesir ni keluar untuk tahun ini. Alright, soalan C, seterusnya admin.
Okey, sumbangan tamadun Mesir pada hari ini dapat digunakan pada hari ini yang dapat dilihat melalui teknik pembinaan batu bata yang boleh digunakan untuk membina bangunan mencakar langit. Okey, ini soalan tamadun selalu dikaitkan apa sumbangan tamadun pada hari ini. So jangan lupa bila jawab tu kena kaitkan dengan pada hari ini. Janganlah kita kata piramid pada tamadun Mesir Purba, hari ini kita pun nak bina piramid. Itu tak logik. Kita gunakan, okey, seni bina pada waktu tu mereka membina piramid. Tapi pada hari ini jurutera mendapatkan idea itu untuk membina bangunan mencakar langit. Okey, selain daripada itu, bidang perubatan, apa yang dibuat? Pada zaman tu dia ada pengawetan dan sebagainya. Pada hari ini kita gunakan teknik pembedahan itu. Malah lebih canggih lagi. Kertas pada ketika itu untuk mencatat rekod urusan harian. Pada hari ini kita guna, memang kita ada kertas dan sangat penting dalam bidang pendidikan dan juga urusan seharian. Okey, so pelajar kaitkan dulu dan sekarang. Okey, kejap ada soalan. Contoh kita kena bagi. Okey, kalau beri contoh boleh, tak ada masalah. Contoh yang anda boleh fikir secara spontan. Alright? Perlu huraian ke isi tu? Alright. Disebabkan dia adalah soalan struktur dan markah dia terhad 3 markah dan awak ada banyak fakta, tak perlu beri huraian. Okay, so tapi kalau soalan tamadun Mesir ini keluar dalam soalan esei, wajib beri fakta, huraian, contoh. Wajib. Okay, kesimpulan tak payah. Okay, kesimpulan kecil, inference nanti pada soalan kebat di bahagian esei nanti. Okay, esei. Kejap lagi kita masuk pada soalan esei. Alright. Ya, sumbangan penciptaan kalender yang memudahkan aktiviti harian kita. Betul, John. Bagus. Itu yang jawapan yang cikgu nak. Bermakna apa sumbangan itu dan kaitkan pada hari ini. Alright? Okay, next. Okay, satu lagi soalan kita nak lihat. Ini adalah daripada tajuk Kerajaan Agraria, bab 3. Juga penting untuk tahun ni. Cikgu keluarkan tajuk-tajuk yang penting. Kalau nak keluarkan semua memang tak boleh, tak sempat dalam tempoh masa 1 jam. So cikgu pilihlah. Jadi mungkin mana yang cikgu pilih ni kalau keluar rezeki kamu. Kalau tak keluar pun kamu belajar teknik. Okey, peta 1 menunjukkan lokasi Tasik Tonle Sap. So bila Tasik Tonle Sap terus kita tahu dah ia adalah kerajaan Angkor. So Tasik Tonle Sap ni terletak berhampiran dengan kerajaan Angkor dan dia adalah kerajaan agraria. Agraria datang daripada perkataan agriculture. So maksudnya dia adalah sebuah kerajaan berasaskan pertanian. So peta tu jangan rasa takut. Dia nak tunjukkan lokasi Tasik tersebut. So jelaskan faktor-faktor perkembangan kerajaan Angkor, 6 markah. Kemudian Tasik Tonle Sap memainkan peranan yang penting terhadap kemajuan kerajaan Angkor. Buktikan. So soalan pertama dia nak faktor. Soalan kedua dia nak peranan Tonle Sap atau fungsi Tasik Tonle Sap. Okey, dan yang ketiga, setujukah anda bahawa bidang pertanian mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada negara? Berikan penjelasan anda. So selalunya soalan kebat tu dia ada kaitan dengan soalan atas. Tapi bila ditanya kepada negara, tak payahlah kita nak ulang balik kerajaan Angkor pada hari ini. Pada hari ini. Okey, cikgu bagi soalan esei ini tak payah pendahuluan dan kesimpulan. Tak perlu pendahuluan dan kesimpulan. Cikgu hanya akan terangkan bagaimana awak menggunakan fakta, huraian, contoh, inference. FHCI. So 4 elemen penting. Pendahuluan tak perlu. Ini bukan karangan bahasa Melayu, awak tak payah buat pendahuluan. Okey, awak terus menjawab. Tapi awak mesti menjawab dengan ayat yang lengkap. Okey, kita tengok jawapan dia. Yes, admin. Okey, contoh jawapan dia. Okey. Jelaskan faktor-faktor perkembangan kerajaan Angkor. Antara faktor, nampak tak cikgu mulakan dengan ayat yang lengkap. Antara faktor perkembangan kerajaan Angkor ialah. Itu maksudnya ayat yang lengkap. Okey, kita menjawab soalan. Kita ambil pangkal soalan tu. Okey, ialah ia menjalankan aktiviti berasaskan pertanian. So bila pemeriksa nampak perkataan berasaskan pertanian terus dibraketkan dan bagi kamu markah kat situ. Selain itu, nampak tak cikgu menggunakan penanda wacana. Okey, kedudukannya berhampiran dengan Tasik Tonle Sap.
Jadi tasik Tun Lesap tu adalah satu lagi isi dia. Secara tak langsung ia memperoleh air dari sumber air Sungai Mekong. Sumber air. Okey? Untuk mengairi kawasan pertanian. Iklim yang sesuai iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Juga faktornya. Okey? Dan satu lagi tanah yang subur telah membantu penghasilan hasil pertanian yang banyak. Ditambah pula dengan sistem pengairan yang baik. Di samping itu, nampak tak cikgu gunakan? Cikgu gunakan penanda wacana, peranan raja. Okey, kalau tamadun Mesir Purba, kita ingat Firaun Hatshepsut untuk pertanian. Kalau untuk kerajaan Angkor, kita akan dengar nama Raja Indravarman I. Apa yang beliau buat? Membina bari. Bari ni apa? Takungan air yang besar. Air itu akan melimpah ke kawasan-kawasan menjadikan tanah itu subur. Okey, dan selain itu Tasik Tun Lesap juga membekalkan sumber protein kepada penduduk kerajaan Angkor. Jadi senang kalau soalan ni keluar, calon memang ambil lah, mesti kena jawab soalan ni. Kerana dia sangat-sangat mudah, isi dia pun sangat mudah dan kita boleh kaitkan dan soalan kebat dia akan menjurus ke arah soalan berkaitan dengan kerajaan pertanian. So banyak idea kita boleh dapat. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok ada tak soalan tadi. Okey, kedudukan strategik. Kedudukan strategik tidak. Okey, kedudukan strategik tak ada. Okey, kedudukan strategik nanti Pelabuhan Melaka je. Okey, boleh ke guna ia dalam jawapan atau kena ulang semula kerajaan Angkor? Boleh guna ia, boleh. Salah ke cikgu kalau saya tertulis antara faktor-faktor? Boleh, tak ada masalah. Dia tak ada kira grammar, dia tak ada grammar, dia tak pernah mark anybody wrong. Sejarah dia tak menanda salah. Okay. Kalau jawapan awak tu macam isi awak tu salah, dia akan tulis kat situ TR tidak relevan. Okay. Jadi perenggan pun terpulang pada calon. Dan cikgu galakkan biarlah buat perenggan. Kenapa? Mesra mata pemeriksa menanda. Okay. Ada juga calon yang tak buat perenggan, dia tulis panjang penuh. Pun tak disalahkan. Cumanya kalau awak buat perenggan, sedap sikit mata pemeriksa menanda. Itu saja. Okay. B. Tasik Tun Lesap memainkan peranan yang penting terhadap kemajuan kerajaan Angkor. Buktikan. Jadi peranan Tasik Tun Lesap dapat dilihat apabila ia membekalkan air minuman kepada penduduk setempat. Itu peranan dia. Kemudian limpahan air daripada Sungai Mekong ni mengalir ke Tasik Tun Lesap pada musim kemarau. Hal ini menjadikan kawasan sekitar Tasik itu subur dengan mendapat lumpur pada musim kemarau. Selain itu, Tasik ini juga membekalkan sumber protein seperti ikan. Okey? Dan sumber air dari Tasik Tun Lesap dialirkan ke kawasan padi. Hal ini menyumbang kepada penghasilan tanaman padi yang mencukupi. So bila dah cukup, kerajaan itu memang kerajaan yang mewah lah. Okey, sebab itu kita ada kenapa kerajaan Angkor dan Maritim saling bergantung. Kan pernah kita buat kan soalan begitu kan? Mesti cikgu awak pernah bincang soalan tu. Apakah hubung kait ataupun kesaling bergantung antara kerajaan Angkor dengan Maritim? Mengapa saling bergantung? Kenapa? Kerana kerajaan Angkor menyumbangkan barangan-barangan pertanian. Kerajaan Maritim pula dia berkaitan dengan barangan-barangan mewah dia. Maritim adalah kerajaan kelautan, yang marine, perikanan, berasaskan perikanan, betul. So nak ingat senang, maritim, marine, laut. Okey? Agraria, agriculture, pertanian. Jangan confuse, okey? Jangan keliru dan dia biasanya kalau kadang-kadang dia keluar, dia boleh bercampur, dia boleh tanya maritim, kemudian dia boleh tanya tentang agraria. Okey? Tapi pelajar akan biasanya disoal, maknanya jawapan soalan itu memang daripada bab yang sama. Dia takkan keluar bab yang berbeza. Okey, seterusnya. Okey, setujukah anda bahawa bidang pertanian mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada negara? Berikan penjelasan anda. Kena sebut, saya bersetuju, seterus dapat 1 markah. Ramai calon yang kadang-kadang tak jawab saya bersetuju. Dia terus, saya merasakan pertanian penting kerana dia lupa nak sebut perkataan bersetuju. Sebutlah saya bersetuju. Kalau tak bersetuju pun sebut. Tak ada salah. Kalau bersetuju, bagi jawapan setuju. Pertanian mampu memberi pulangan yang lumayan kerana ia menyumbang kepada pendapatan negara kita. Hal ini dapat dilihat apabila hasil pertanian kita yang dieksport ke luar negara.
Misalnya kelapa sawit yang menjadi ekspor pertanian utama. Selain itu, hasil pertanian juga menjadi sebahagian daripada keperluan industri tempatan. Lepas tu, di samping itu ia juga menjadi sumber makanan utama. Okey, tengok perenggan kedua, melalui hasil pertanian banyak juga dapat mengurangkan kebergantungan kita terhadap barangan import. Nampak tak? Ini soalan jawab, cara kita menjawab kibat. Tapi jangan takut cikgu macam bagus lah isi cikgu. Tak, awak boleh guna apa saja. Ya, kena fikir di luar kotak, betul. Kena fikir idea sendiri. Mengapa pertanian mampu memberi pulangan yang lumayan? Okey, macam contoh di Malaysia pada hari ini, kita walaupun dah mengorak ke arah negara perindustrian, bermula tahun 1990-an, tapi pada ketika 80-an, 70-an, kita adalah negara yang base pada pertanian. Dan sampai ke hari ini, pertanian adalah merupakan salah satu industri yang penting di negara kita. Okay, kita masih bergantung. Okay? Dan kita juga, kita tak pernah kata, kita tak perlukan sektor pertanian. Sangat penting. Lepas tu, melalui hasil pertanian banyak juga dapat mengurangkan kebergantungan barangan import. Okey, dan hasil pertanian juga dapat dipertingkatkan kualiti melalui perkembangan bidang bioteknologi yang semakin pesat. So, banyak baka baru pertanian dapat dihasilkan. Dan bidang pertanian juga boleh memajukan sektor perkilangan yang secara tak langsung membuka peluang pekerjaan. Okey? Cikgu jawab soalan pelajar ada banyak ni, ada soalan nak tanya satu perenggan, satu isi atau tak kisah. Tak kisah pelajar, yang tu tak kisah. Meningkatkan imej negara boleh ke cikgu? Boleh sebutkan bahawa bagaimana pertanian boleh meningkatkan imej negara. Jadi maknanya kita dapat menjadi pengeluar hasil pertanian yang menjadi kebanggaan. Mencantikkan alam sekitar, macam mana pertanian mencantikkan alam sekitar? Tak, kita nak tengok apa hasilnya. Okay, kalau mencantikkan alam sekitar kita tak nampak nampak kehijauannya, tapi kita nak sebut apa hasil pertanian. Okey, Waalaikumsalam Syafiq. Kelas 516. Okey, ni ada pembang modal untuk mencapai kemajuan. Okey, cikgu kalau saya terlebih mengeluarkan biji timah. Mana ni kejap cepat sangat ni. Okey, kalau dikaitkan dengan DEB boleh ke? DEB ada menetapkan dalam dasar ekonomi baru diperkenalkan Felda. So kita boleh kaitkan dengan pengenalan Felda, pertanian makin dipertingkatkan, makin maju. Kalau tak setuju boleh? Tak ada markah, bukan tak dapat markah, dapat markah. Itu pendapat awak. Kalau tak setuju, bagi alasan-alasan tak setuju. Okey, maknanya awak kata saya tak setuju kerana bagi saya perindustrian lebih utama. Kerana apa? Perindustrian lebih menguntungkan. So bagilah jawapan yang menjurus kepada tak setuju. Sebab itu pendapat awak. Laju sangat ke saya bercakap? Sebenarnya saya mengejar masa. Okey, sebab saya nak habiskan kertas 2 dan saya juga nak sentuh sedikit tentang kertas 3 yang baru dapat tema. Jadi saya try untuk tidaklah bercakap lambat sangat dan satu lagi memang cikgu bercakap memang agak ni. Okey, cikgu cuba untuk slowkan sikit, tapi kita nak kejar masa kan. Nanti lambat sangat nanti terambil masa penaja. Alright. Okay, next slide. Lebih detail sekejap ya. Boleh cikgu terangkan lebih detail tentang faktor influence huraian. Boleh cikgu terangkan lepas ni Alright. Peta berikut menunjukkan kawasan yang menjadi sasaran penjajahan barat di Asia Tenggara. So, kawasan penjajahan barat di Asia Tenggara, mengapakah kawasan tersebut menjadi pilihan kuasa imperialis meluaskan pengaruhnya? Okey. So, 4 markah. Okey, ini adalah soalan imperialisme di Asia Tenggara bab 1 tingkatan 5. Okey, pelajar catat. Bab 1 tingkatan 5 dan bab 2 tingkatan 5 sangat penting untuk peperiksaan. Daripada kedua-dua bab ni akan 1 atau 2 soalan keluar. Okey, jadi calon bila kita belajar, kita kena last minute ni kita kena fokus bab mana yang memang ada soalan wajib. Jadi memang every year akan ada. Okey, cikgu bab berapa? Cikgu sebutkan bab 1 dan bab 2 tingkatan 4, bab 1 dan bab 2 tingkatan 5. Ini memang ada soalan wajib. So calon mesti kuasai kedua-dua bab ini dengan baik. Jadi maknanya awak akan ada soalan wajib kat situ. Satu lagi bab 9 tingkatan 5. Okey, bab dasar dengan perang.
Okey? Dan jangan lupa bab 4, 5, 6 tingkatan 5. Itu ada lebih kurang 2 soalan akan keluar kat situ. Bab 4, 5, 6. Okey? Ini adalah tema penting. Okey? Alright, kita tengok pada soalan ni, mengapa kawasan tersebut menjadi pilihan kuasa imperialis meluaskan pengaruhnya, 4 markah. Okey, kemudian berdasarkan penelitian anda, apakah kesan imperialisme? Okey. Yang pertama, mengapa dia soalan biasanya dia akan revert, dia akan berbentuk struktur yang berbeza. Mengapa kawasan tersebut menjadi pilihan kuasa imperialis? Sebenarnya dia nak tanya apakah faktor-faktor imperialisme. Okey, apakah faktor-faktor imperialisme? Form 4 bab 10 perlu fokus, perlu perbandaran, penting tahun ini. Okey, bab 10 tingkatan 4 perlu fokus. Okey, next admin. Kita lihat ya kepada satu lagi soalan bahagian C, dia ada petikan. Ini yang cikgu maksudkan. Kalau keluar petikan begini jangan takut. Kenapa? Sebab dia hanyalah satu stimulus saja. Dia nak anda memberi pandangan tentang bentuk penjajahan yang baru. Okey, next kita lihat kepada cara menjawab. Okey. Mengapa kawasan tersebut mendapat pilihan menjadi pilihan imperialis? Okey. Kat sini cikgu tak tunjukkan ayat yang melengkap. Cikgu tunjuk fakta saja. Apa fakta dia? Tadi ada pelajar yang sebut kedudukan strategik. Mengapa dia terletak di tengah-tengah jalan antara timur dan barat? Okey. Tak, cikgu tak buat soalan ya. Okey, kedua, kekayaan bahan mentah. Okey, bahan mentah adalah apa? Kekayaan bahan mentah yang banyak di tanah Melayu menyebabkan imperialis datang ke tanah Melayu. Bagilah contoh apa kekayaan bahan mentah kita yang ada. Biji timah, okey. Kemudian satu lagi kita ada apa? Revolusi perindustrian. Bila ada revolusi perindustrian, maka keperluan untuk dapatkan bahan mentah itu tinggi. Kaitkan revolusi perindustrian antara bahan mentah dengan pasaran. Okey? Belum petroleum tak. Ingat waktu awak sebut bahan mentah tu, sila sebut bahan mentah yang memang ada di tanah Melayu ketika era tersebut. Petroleum belum. Okey, ketika era tersebut kita memang keperluan antara kalau Portugis, waktu zaman Portugis memang kita akan cakap keperluan rempah. Okey, kalau revolusi perindustrian keperluan adalah biji timah. Itu yang paling utama. Okey? Dan yang keempat, perkembangan sistem pengangkutan. Bila sebut sistem pengangkutan, terus ingat kapal wap. Okey? Ingat kapal wap, ingat terusan Suez. Okey? Perkembangan sistem perhubungan. Terus ingat apa sistem perhubungan yang ada ketika itu. Telegraf, pandai pelajar. Okay? Persaingan antara kuasa barat. Untuk apa mereka bersaing? Berebut tanah jajahan. Lebih banyak tanah jajahan, lebih berprestij. Ingat 3G. Gold, gospel, glory. Gold untuk mendapatkan bahan mentah yang utama. Okay, gospel untuk tujuan agama. Okay, glory adalah untuk prestige. Mereka bersaing. Okay, untuk dapatkan tanah jajahan. Ya, slogan bebanan orang putih ataupun white man's burden. Okay, dan satu lagi adalah tanah yang subur. Okey, ini adalah fakta saja. Tapi pelajar tak boleh tulis begini. Mesti tulis dalam ayat yang lengkap, fakta, kemudian ada huraian dan ada contoh kerana ia adalah soalan essay. Alright, next. Okey, kesan imperialisme terhadap negara yang dijajah. Okey, apa yang berlaku kesan terhadap negara yang jajah? Okey, pertama, ekonomi mereka dijajah. Bila kita sebut ekonomi mereka dikuasai, apa akan berlaku? Beri huraian. Eksploitasi ekonomi berlaku. Okey, ekonomi menjadi apa? Rakyat semakin didiskriminasikan. Ekonomi diambil oleh penjajah. Itu huraian kita. Okey, kemudian kalau faktor kedua kita sistem politik tempatan terhakis. Terhakis macam mana? Residen mengambil alih. Pembesar hilang kuasa. Sebut. Itu contoh dia. Nampak tak cikgu sebut? Sistem politik tempatan semakin terhakis. Hal ini dapat dilihat apabila diperkenalkan jawatan-jawatan baru seperti residen. Residen mengambil alih. Bukan sistem ahli. Sistem ahli waktu nak merdeka. Okey, belum lagi sistem ahli. Residen, kita masih lagi kat residen. Residen di negeri Melayu bersekutu. Penasihat British di negeri Melayu tidak bersekutu. Dan kemudian berilah contoh. Kemudian satu lagi pengenalan sistem pentadbiran barat. Okey, oleh kerana Asia Tenggara kita boleh bagi macam-macam.
encomienda, encomenderu. Okey, kemudian kita juga boleh bagi kalau tak ingat sangatlah tanah Melayu pun dah cukup, Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, Resident British, Governor General. Beri saja. Sama sebab dia bilik Asia Tenggara termasuk tanah Melayu. Ambil contoh yang mudah yang memang pelajar sentiasa ingat. Okey, perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Okey, apa yang kita nampak? Bila kesan daripada penjajahan, pengangkutan semakin meningkat. Kenapa? Jalinan jalan raya dan jalan kereta api terbentuk dengan begitu banyak. Okey, kerana ekonomi. Sebab perlukan apa? Pengangkutan untuk menghantar barang-barangan. Okey, biji-biji yang dah di Lombok itu nak dihantar. Jadi kaitkan balik dengan bab 10 yang kita dah belajar tentang pengangkutan dan perhubungan. Itu antara kesan imperialisme. Dan satu lagi, wujud masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk sampailah ke hari ini. Banyak lagi kesan imperialisme yang kita boleh masukkan. Ini antara contoh yang cikgu letakkan. Okey, ini fakta dia. Kemudian beri huraian dan beri contoh. Okey, dan untuk soalan kebat special, kalau pelajar cemerlang, cikgu wajibkan awak untuk menjawab inference. Inference macam mana? Inference adalah kesimpulan kecil. Okey, next. Okey, so pandangan. Okey, satu lagi soalan, pandangan terhadap penjajahan baharu. Okey, wujud tak penjajahan baharu? Okey, pada hari ini adanya penjajahan baru. Ya, hari ini kita ada bentuk penjajahan baru, kita panggil penjajahan minda. Okey, penjajahan minda ni macam mana? Penjajahan dari segi apa? Cara kita berfikir. Mungkin kita terikut-ikut kerana antara faktor globalisasi kan, kita mudah terpengaruh. Penjajahan budaya, ya betul, pemikiran budaya. Penjajahan menerusi media sosial, teknologi maklumat, internet. Penjajahan ekonomi pun berlaku, iaitu yang kaya mendiskriminasi yang miskin. Okay, dan kita juga dapat lihat negara-negara maju kadang-kadang menjajah negara-negara yang negara-negara dunia ketiga. Okay, dari segi apa? Dari segi ekonomi. So kita sangat bergantung kepada mereka. Okay, kalau apa-apa berlaku, okay, kalau budaya asing, boleh budaya asing? Perebutan ekonomi betul, teknologi betul. Okey, kesimpulan bukan pada setiap fakta. Kesimpulan pada akhir ayat. Jangan keliru. Jangan setiap contoh penjajahan pemikiran berlaku, okey, adalah salah satu bentuk penjajahan baru. Okey, dengan ini awak buat kesimpulan. Jangan buat kesimpulan pada akhirnya. Okey? Tuntasnya, kesimpulannya. Itu perkataan yang perlu digunakan. Okey? Akhirnya, itu adalah antara perkataan-perkataan yang boleh kita gunakan untuk menyimpulkan jawapan kebat kita. So kita dah buat FHCI. Lengkap. Okay? Tapi kalau untuk pelajar-pelajar sederhana yang tak mampu untuk nak fikirkan inference, awak buat FHC pun awak tetap boleh mendapat markah. Okay? Cikgu untuk setiap soalan esei perlu buat kesimpulan. Ya. Untuk soalan kebat esei kan A, B, C. Okey, C biasanya akan soalan kebat. So untuk soalan kebat tu buat fakta, huraian, contoh, inference. Untuk soalan kebat saja. Ya, kalau buat dapat 1 markah. Okey, cikgu kesimpulan tu nak tulis apa ya? Harapan cadang, bukan. Okey, kesimpulannya awak menyimpulkan tajuk tersebut. Okey, awak menyimpulkan contoh, tuntasnya penjajahan baru memberi impak yang besar kepada ekonomi negara yang akan memberi kesan kepada dunia pada hari ini. Okey. Ataupun akhirnya penjajahan baru adalah merupakan suatu yang digeruni dan perlu adalah suatu yang sangat digeruni dan sangat-sangat ditakuti oleh generasi pada hari ini. Okey, contoh mana lagi? Kalau tulis kesannya boleh tak? Boleh. Kesannya, tuntasnya, akhirnya, tapi jangan ulang soalan. Jangan ulang soalan. Okey, cikgu inference merupakan kesan kan? Ya, inference adalah kesimpulan kecil atau kesan lah biasanya. Kesan, kesimpulan, ringkasan. Bunyi dia macam menakutkan inference. Jadi cuba jawab dengan menggunakan inference. Tapi kalau tak mampu, tak apa pelajar,
kekalkan FHC. Cikgu pun ramai juga pelajar cikgu yang stuck tak mampu untuk buat. Cikgu cakap tak payah pening kepala, buat FHC berulang kali, awak still dapat markah penuh untuk bahagian tu. Jangan pening kepala, sejarah senang nak skor dengan syarat awak ayat lengkap, awak guna penanda wacana, fakta awak cantik, soalan kebat awak jawab dengan matang, awak tak takut untuk menjawab soalan, okey, dan awak pilih soalan yang betul. Ada yang tanya pula FHC tu apa? Fakta huraian contoh. Okey, fakta huraian contoh. Okey, next. Okey, tips kertas 2. Okey. Okey, tak boleh penanda wacana tak boleh guna nombor. Tak boleh ada bulat, tak boleh ada nombor. Untuk kertas SPM sejarah non bulat, no numbering, tak boleh langsung. Koma pun tak boleh. Ada pelajar yang kadang-kadang kan cikgu pernah jumpa yang malas nak buat ayat yang lengkap. Okey, antara faktor yang membawa kepada empirisme ialah kedudukan yang strategik, koma, eksploitasi ekonomi, koma tak boleh. Okey. FHC tu adalah fakta huraian contoh. Okey, tips kertas 2, jawab menggunakan ayat yang lengkap, penggunaan penanda wacana bagi permulaan ayat, penggunaan kata hubung. Okey, kata hubungnya apa? Dan, agar, bagi, untuk, supaya. Dabus. Okey, ingat dabus. Bila ada kata hubung ini, dia membolehkan kita peluang untuk dapat markah lebih. Okey, kemudian guna fakta huraian contoh. Ya, kena guna kepala ayat. Okey, fakta huraian contoh inference. Okey, apa di kepala ayat itu adalah kepala soalan. Nak ambil soalan, petik faktor-faktor empirisme ialah kita menjawab soalan. Okey? Boleh ulang balik yang dabus. Dabus ialah dan, agar, bagi, untuk, supaya. Kata hubung. Awak klik Google je kata hubung yang awak belajar dalam bahasa Melayu. Okey, mudah saja. Penggunaan dan okey, mengapakah ia penting bagi sebuah negara adalah untuk membentuk sebuah negara yang makmur agar kemakmuran negara itu dapat membawa kesejahteraan ekonomi. So kemakmuran negara awak dapat 1 markah, kesejahteraan ekonomi awak dapat 1 markah. Itu bagusnya menggunakan dabus ini. Okey, iaitu penggunaan kata hubung. Tak kisah awak boleh pilih untuk ke, agar ke, bagi ke. Okay? Dan jangan jawab bentuk point form. Tak boleh. Itu pantang larang dia. Jawab habis awak markah tinggal separuh sahaja daripada markah sepenuh yang patut awak dapat. Okey? Perkara yang mudah tapi tak ni. Okey, FHC tak ikut urutan, cikgu tak faham maksud dia macam mana. Dia bila kita dah beri fakta, kita mesti bagi huraian bagi fakta tu. Dan kemudian kita bagi contoh. Tak mungkin awak jawab contoh dulu, kemudian huraian, kemudian fakta. Betul tak? So dia akan datang dengan sendiri. Pelajar, bila kita jawab SPM ni pelajar, bila awak dapat di kertas, awak tak sempat nak fikir apa F, apa H, tak sempat. Awak akan terus menulis. Sebab masa tu tak cukup. Jadi pertama sekali yang cikgu pesan, bila dapat kertas soalan, terus tuliskan fakta penting yang ada. Apa fakta dia? Okey, pertama apa dia? Buat ringkas-ringkas. Kemudian daripada situ awak perlu kembangkan huraian dia. Lepas tu baru awak carikan contoh dia. Untuk elakkan awak daripada lupa. Okey? Lupa. Cikgu kesimpulan kecil boleh dapat markah ke cikgu? Boleh dapat. Okey? Lemah kalau soalan perbezaan, buat dalam perenggan yang berbeza ke cikgu. Perbezaan bukan buat jangan bentuk jadual boleh buat dalam bentuk perenggan. Okey, mesti kena buat dalam bentuk perenggan. Okey, kalau perbezaan dia perenggan pertama mungkin 1 isi, 2 isi. Kemudian perenggan kedua. Okey, huraian dan contoh dikira sebagai 1 markah. Okey, bergantung pada skema, selalunya huraian 1 markah, contoh 1 markah. Dia tak dianggap sebagai 1. Okey, contoh penanda wacana macam yang pertama, kedua. Okey, tak. Contoh penanda wacana adalah selain itu, oleh yang demikian, di samping itu. Kenapa tak boleh point cikgu? Memang itu adalah garis panduan yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Okey, jadi kita kena ikut. Okey, itu adalah format dia. Mungkin ada subjek boleh, untuk sejarah tak boleh. Kalau inference tak tulis, markah lain kena potong. Tak, markah tak dipotong langsung. Sejarah tak ada potong markah. Sejarah tak ada
demerit sejarah memang memberi je markah, cuma kita jawab mengikut komen. Alright, cikgu kalau jawab lebih boleh ke? Boleh. Jawab soalan okey. Jawab lebih tu maksudnya lebih soalan. Jangan. Cikgu tak nasihatkan sebab masa untuk kertas 2 jam 30 minit sahaja. So kita tak cukup masa. Dah pernah berlaku kalau pelajar yang bagus pun bila dia jawab soalan lebih, jawapan dia tu dia tak dapat nak jawab dengan baik. So markah dia akan jadi lebih kurang 18, 19 per 20. Okay, lebih baik kita jawab cukup-cukup dan kita dapat full marks. Okay, seterusnya boleh digunakan. Okay, kalau point salah kan cikgu tak ada markah. Ya, kalau point markah akan jadi half. Okay, markah awak akan jadi setengah. Kalau awak patut dapat 8, awak dapat 4. Itu sebabnya tak boleh guna point. Alright, kalau guna point form cikgu akan dapat berapa je markah? Ya, dia banyak yang tanya point form lah. Selama ni jawab guna point form ke pelajar? Okey, tak boleh guna point form. Itu je letak dalam minda awak sekarang ni, no point form untuk subjek sejarah. Okey, kalau buat point, awak akan kehilangan markah. Itu saja. So kalau satu bahagian tu katalah bahagian B 8 markah, awak akan jadi 4 markah. Tu rugi kan? Cikgu ramalan untuk kata, okey ramalan tak ada tapi ada tajuk-tajuk penting. Okey, tapi cikgu tak dapat nak bagilah pada malam ni. Nanti cikgu tengok macam mana kalau ada platform yang cikgu boleh share. Bukan tajuk tetapi dia lebih kepada bab-bab mana yang utama dan mana bab-bab yang perlu ditekankan sangat. Okey. Cikgu wajaran markah bagi pelajar lemah. Apa maksud dia? Wajaran markah bagi pelajar lemah. Okey, tak ada konsep lemah sini. Semua pelajar pandai. Okey, pandai, sederhana. Okey, kenapa nak memilih untuk menjadi pelajar lemah? Okey, kalau soalan kebat, betul-betul tak ada idea untuk tulis buat apa cikgu. Okey, kenapa tak ada idea? Okey, bagaimana boleh kita tak ada idea? Kita pandai berbahasa Melayu. Okey, kita boleh menaik. Kita dah belajar bahasa Melayu lama kan? Kenapa kita boleh tak ada idea? Kita buat ayat yang ringkas untuk menjawab. Okey, ayat yang ringkas supaya kita boleh dapat markah. Awak tak perlu bagi isi yang bombastik yang macam dahsyat yang sangat-sangat apa orang kata wow. Okey, tapi jawapan awak tu memadai. Okey, untuk awak boleh dapat markah. Cikgu boleh bagi tips ingat sejarah. Tips ingat sejarah adalah pertama sekali awak kena ingat kata kunci dia. Ingat kata kunci dia. Bagi tajuk-tajuk yang penting, apa keyword dia. Buat dalam bentuk akronim. Tak kisahlah saya suka pergi Sarawak sebab apa. Ambil keyword dia. Tapi awak kena buat sendiri. Okey. Kedua, sekarang baru kalau kita nak ingat, kita kena rajin membaca bahagian yang sama. Jangan, sekarang bukan masanya untuk nak baca the whole buku teks. Tak. Sekarang kita kena tebuk tema yang ada soalan wajib. Okey, yang cikgu sebutkan tadi. Bab 1 dan 2 tingkatan 4. Okey. Kemudian bab 3 tingkatan 4. Okey. Kemudian jangan lupa tema Islam akan ada satu soalan. Tema Islam bab 4, 5, 6. Okey. Kemudian bab perbandaran itu adalah bab yang penting. Okey. Dan satu lagi kita juga ada apa? Ada apa? Dah tak ada dah slide dia. Apa slide dah tak ada. Cikgu kalau nak buat latihan ramai pelajar pula bertanya ni. Okey, cikgu kalau tak ingat nama tokoh tak apa. Tak ingat nama tokoh tak ada menjadi masalah. Cikgu, kebat walau macam mana pun akan dapat markah walaupun bukan daripada skema. Ya, kebat kalau soalan munasabah, kebat adalah jawapan munasabah. Jawapan munasabah dapat markah. Slide hilang admin sila share slide. Okey. Dan boleh ke tulis peribahasa dalam esei tak? Dia memberi apa-apa markah, tak payahlah. Harapkan pagang makan padi, tak payah. Okey, peribahasa nasi dah jadi bubur, tak perlu. Ini bukan bahasa Melayu, jangan bagi peribahasa. Okey, tak perlu kalau awak beri peribahasa, awak secara tak langsung tak naklah, kita nak straight to the point dapat markah. Okey, mana admin? Slide tak ada admin, tolong paparkan. Kita tengok lama sangat admin pun dah penat agaknya. Alright. Okey, sementara kita tunggu admin paparkan, kita apa lagi tajuk yang penting? 4, 5, 6. Ya, tingkatan 5 bab 4, 5, 6 sangat penting. Selalunya ada 2 soalan akan keluar. Ya, cikgu nak terangkan tentang kertas 3 lah ni. Admin dah tak pancarkan ni. Okey. Okey, kejutkan mana admin dia? Okey. Mari sementara kita menanti admin
untuk pancarkan. Okey, boleh tanya cikgu sementara tu. Cikgu boleh terangkan maksud konfrontasi. Okey, konfrontasi ini adalah satu proses penentangan ketika pembentukan Malaysia. Okey. Alright, kita stop, kita tengok pada kertas 3 sebab nanti masa tak cukup. Okey, panduan menjawab kertas 3. Kejap last soalan. Mana finish? Okey. Cikgu tahu tak soalan kebat untuk kertas 3? Okey, kebat, soalan kertas 3 ada modul yang disediakan oleh para guru. Kalau nak yang cikgu mewakili untuk Negeri Melaka, cikgu terlibat dalam penggubalan modul. Okey, nanti boleh ambil nanti boleh PM, boleh ambil daripada cikgu boleh sharekan. Macam mana nak share pada awak semua, cikgu pun tak tahu macam mana admin boleh share dalam Telegram tak modul kertas 3 tu awak boleh gunakan. Cikgu memang nak pelajar gunakan. Penat kami buat. Jadi awak bawa modul tu. Salah satulah. Okay. At least bawa 3 modul. Okay. Alright. Ya betul. Okay. WhatsApp cikgu. Itulah macam mana nak WhatsApp tu. Nak ni cikgu. Okay. Kalau nak okay. Siapa-siapa nak boleh ambil. Boleh contact cikgu nanti. Okay. PM cikgu. Dia dalam grup Telegram nanti cikgu bagi. Okay, nombor telefon 012, ramai pula nanti telefon. Okay, 61605557. Okay, mari kita masuk pada kertas 3. Okay, kertas 3 sejarah SPM ni penting Okay. Kita masuk kepada Cikgu Umi Yasira, kenal. Okey, cikgu, calon wajib membawa buku teks ataupun bahan bercetak yang berkaitan. Jawapan calon wajib ditulis dalam bentuk esei ataupun karangan dengan ayat yang lengkap. Okey, untuk kertas 3 calon, anda tak perlu takut sangat sebab modul dah disediakan. Okey, cikgu yakin semua guru akan berikan modul pada awak. So, awak jangan bawa terlalu banyak. Maksimum pun 3 lah. Jangan bawa sampai 5-6 modul. Sebab dia akan membawa kepada awak buka banyak dan awak jadi sangat-sangat panik. Okey? Isi jawapan calon mestilah bersesuaian dengan peruntukan markah. Setiap pecahan soalan mesti dimulakan dengan muka surat yang baru. Okey? Kemudian jawapan calon mestilah berdasarkan kehendak soalan. So kehendak soalan perlu diulang-ulang dengan menulis jawapan. Contohnya bagi menjawab soalan iktibar calon perlu menulis iktibar yang saya peroleh ialah. Iktibar seterusnya. Kita mesti guna pangkal soalan tu. Pangkal ayat tu mesti kena ada. Okey? Okey, ulang balik nombor 01261605557. Okey, 01261605557. Nanti cikgu cuba tanya dengan Cik Intan macam mana nak share dalam grup Telegram Nanti saya minta supaya dia sharekan dalam tu supaya pelajar boleh ambil. Okey, jawapan calon mestilah dimulakan dengan ayat soalan menggunakan kepala ayat. Okey, next. Ini untuk kertas 012605557. Okey, next. 01261605557. Next admin. Okey, jawapan calon bagi soalan kebat mesti mempunyai fakta sejarah, huraian lanjutan dan contoh serta inference yang bersesuaian. Okey, awak dah selalu jawab kertas 3 kan? Jadi awak perlu tahu bahawa dalam kertas exam awak, dalam kertas peperiksaan biasanya soalan nombor 1 sampai 3 ataupun 4 selalunya daripada buku teks. Yang selebihnya tu daripada soalan kebat. Soalan kebat itulah kita sediakan modul untuk awak. Guru-guru satu Malaysia ni cukup bagus. Mereka sayang pelajar nak habiskan KBSM ni dengan jayanya, modul dah disediakan. Cuma bawalah modul. Cuma nasihat cikgu bila nak bawa modul tu, pastikan awak dah tandakan modul. Ya betul, tu nombor saya. Okey. Kemudian awak labelkan modul, baca dulu. Okey, baca dulu modul tersebut, kemudian jangan lupa jangan tandakan. Siapa yang ada kan macam ada stiker kan kat tepi tu, label. Okey, supaya bila kita sticky notes, supaya bila dalam exam kita senang nak flip, nak buka modul. Okey, dan bagi item rumusan, calon digalakkan untuk menulis setiap aspek pengetahuan, nilai, patriotisme, iktibar, harapan. Calon digalakkan menjawab soalan yang mudah terlebih dahulu. Okey, dan calon perlu mengelakkan pembaziran masa yang lama bagi setiap soalan. Calon juga dinasihati menjawab soalan kebat walaupun sukar. Jangan tinggalkan kosong sebab jawapan ada dalam modul.
Jawapan ada dalam modul. Cuma kadang-kadang tajuk yang ada tu lain sikit. Jadi pandailah awak gunakan, olah jawapan itu. Sekarang ni macam kita buat kuih, buat kek kan. Kita olahkan supaya kita menghasilkan kek yang paling gebu, yang paling sedap. Macam itulah juga bila bawa modul banyak-banyak tapi kita cuba adunkan supaya kita mendapatkan hasil jawapan yang bagus. Dan calon digalakkan untuk membuat latihan simulasi. Yang ni memang selalunya cikgu-cikgu awak akan buat. Okay, dia akan bagi contoh mock macam tu. Jadi awak cuba jawab mengikut soalan tersebut. Okay, next. Okay, ini tema umum dia. Okay, cikgu tak dapat nak go in detail. Cuma modul ada, nanti cikgu boleh share, awak boleh gunakan. Macam-macam negeri ada yang awak boleh gunakan. Tapi gunakanlah modul negeri Melaka sebab memang kami buat tu sangat terperinci. Okay, dan tema dia adalah tentang Perang Dunia Pertama. So awak punya soalan kibat boleh berkaitan dengan perang. Okey, tadi ada yang tanya modul My Azam ke? My Azam bukan. My Azam tu soalan-soalan kertas 2. Okey, ini modul kertas 3. Cikgu awak tahu Okey, nanti awak tanya dengan cikgu awak, dia pun boleh berikan. Alright, jadi ini adalah tema dia. Jadi pelajar fokus pada tema ini dan cuba jawab soalan kibat dengan baiknya berpandukan kepada modul yang telah disediakan. Okey, kejap ada soalan. Maaf cikgu, macam mana nak bezakan soalan kibat dengan soalan biasa dalam kertas 2? Sebenarnya boleh bezakan. Okey, kalau awak dah biasa buat soalan, awak boleh tahu. Kalau soalan pertama tu memang mesti dia akan soalan fakta lah. Selalunya memang dia adalah soalan buku teks. Okey, fakta buku teks. Kemudian soalan kedua atau ketiga tu memang kadang-kadang adalah soalan kibat. Dan kita boleh nampak soalan kibat itu berbeza dengan soalan fakta. Kalau fakta dia direct, dia akan tanya faktor, peranan. Okey, kalau kibat dia akan minta sejauh manakah, bersetujukah anda, ulaskan, hujahkan. Okey, ada tips tak untuk dapat 100 dalam kertas 3? Tips dia mudah saja. Okey, modul yang awak dapat tu awak perlu baca dulu terlebih dahulu. Jangan bawa masuk masa exam baru buka. Okey, baca soalan betul-betul, cari jawapan yang sangat sesuai mengikut modul. Jawapan ada dalam modul. Tapi sekarang ni masalah calon, soalan tu dia tak tahu jawapan dia mana satu. Dia buka banyak-banyak kemudian dia start panik. So 3 jam menjadi masanya tadi tak cukup. Okey, kenapa cikgu kertas apa bagi doktor penting ke tak jawab buku Yapim? Okey, buku Yapim tu ditulis oleh orang-orang hebat, guru-guru hebat. Jadi cikgu galakkan buatlah soalan daripada buku Yapim. Walaupun tak dapat buat semua tapi pilih tajuk soalan-soalan yang penting. Okey. Cikgu kalau 5 markah untuk kertas 3 minimum berapa baris ya? Ini susah cikgu nak cakap sebab bergantung pada tulisan awak. Kalau saiz tulisan kecil, saiz tulisan besar dia akan jadi banyak. Okay? Dia bukan tengok pada jumlah baris, tapi awak boleh agak. Setiap isi tu 1 markah. So awak masa ambil salin daripada buku teks tu, awak dah boleh kira. Ni 1 markah, ni 1 markah. So cukup 5 markah, lebihkanlah 2. Kan? Takut ada yang salah. Okey, cikgu saya lemah pada kertas 2 macam mana tu cikgu? Ya, ramai pelajar yang lemah kertas 2. Itu biasa. Okey, tapi kita masih ada masa kan? 3 minggu lagi. So fokus kepada tajuk-tajuk yang cikgu sebut tadi, bab-bab tertentu. Okey, cari soalan, cuba jawab sekarang. Nak baca balik buku teks cikgu tak nasihatkan sebab dia akan menimbulkan panik dan buang masa. Okey, sekarang bukan masanya. Tapi sekarang adalah masa untuk kita nak jawab soalan sebanyak mungkin. Okey, tema umum ini daripada bab 9 tingkatan 5. Okey, sumber yang www tu dia tak abaikan, tak ada masalah itu sumber saja dia tak ada kaitan apa-apa. Ini adalah contoh rangsangan ini tema umum. Okey. Okey, ni dah masuk sesi soal jawab lah ni Okey, cikgu bagi sekarang boleh ke buat nota ringkas dalam notepad satu demi satu bab. Jangan satu demi satu bab. Terlalu banyak, ada 19 bab. Okey, masa dah sangat suntuk. Jadi cikgu nasihatkan pergi pada bab yang penting. Fokuskan pada bab yang penting. Sekarang kita kena tebuk dan target. Okey, tebuk dan target. Tak boleh buat semua. Kalau buat semua tak sempat dan awak akan jadi panik. Macam contoh soalan dah keluar tahun lepas, tak payah buat, tinggalkan. Kita ada soalan-soalan yang penting kan? Based pada peruncingan tajuk-tajuk penting untuk exam. Cikgu nak skor sejarah A tolak banyak ni A tolak, jangan A tolak A plus. A tolak macam mana kertas 1 nak berapa? Jangan A tolak, kenapa target so low? Target tinggi lah korang. Kenapa kau target low sangat? Target tinggi, target A plus lah. Target A plus kalau jatuh pun jatuh A. Kalau target A tolak jatuh B plus.
Cikgu kenapa kertas 3 markah saya sikit? Manalah cikgu tahu. Cikgu tak tanda kertas awak. Okay. Alright. Okay, next admin tengok yang terakhir Okay. Yelah takut. Cikgu pun takut juga. Cikgu mengajar pun cikgu pun takut. Alright. Tapi kita tak boleh takut Ingat, sejarah ni tak pernah mengajar awak untuk menjadi seorang yang penakut. Para pahlawan yang kita belajar, tokoh-tokoh sejarah hebat, mereka semua berani. Jadi kita kan adalah semangat keberanian itu. Alright, next. Mana admin? Okay, dah saya janji dengan Cik Intan jangan lama tapi dah drag dah masa dah 15 minit. Okay, next. Okay, work for it more than you hope for it. Okay, itu tema dia. Okay, next satu lagi. Okay, cikgu sediakan ni QR code untuk awak. Alamak, jangan oh tak ada QR code dalam ni. Okay, tak apa, nanti saya share dalam dalam Telegram nanti saya sharekan. Saya ada buat satu QR code, awak boleh scan dan awak boleh jawab satu set soalan. Okay, saya nak suruh awak jawab satu set soalan tu. Okay, apa soalan awak yang cikgu tak ni? Cikgu saya selalu fail sejarah. Kenapa awak fail sejarah? Sejarah ni sebenarnya tidak patut kita gagal. Tak boleh gagal, nanti awak tak dapat sijil. Jangan fail. Sebenarnya cikgu ada tips macam mana untuk tak fail sejarah. Okay, untuk lulus sejarah ada tips. Okay, tapi sebab hari ni cikgu pelajar pelbagaikan, jadi cikgu tak adalah cikgu tak adalah target untuk lulus. Cikgu target untuk A+. Okay, sebab bagi cikgu takkanlah cikgu nak menghasilkan pelajar yang lulus saja. Jadi awak kena go for it lah. Okay, nanti Zoom dengan Puan Umi ada kelas dengan kita. Okay, boleh. Okay, susah cikgu sejarah saya. Okay, tak susah. Bila awak cakap susah, dia susah. Tak pernah susah. Awak tanya pelajar cikgu yang ada dalam ni. Okay, mereka ada yang dapat 99 exam baru ni. Okay, 98, 99, 94. Ramai pelajar cikgu yang skor A+. Okay, cikgu ada seorang saja pelajar yang tak dapat A kali baru-baru ni untuk trial. Okay, sejarah tak susah sebenarnya. Okay, so awak kena ada target, kena tahu cara yang betul, minat subjek sejarah. Okay, dia buat, jangan sekarang yang pening kepala cikgu infer, jangan. Sekarang kita lebih kepada, kita tahu apa topik, kita go for it, kemudian kita ulang soalan, jangan lupa jawab kuizi soalan objektif setiap hari satu bab. Okay, dan kita akan dapat semua soalan-soalan, kita akan score, dia akan membantu awak. Bila awak jawab kertas 1 secara tak langsung, awak buat ulang kaji untuk kertas 2 juga sebenarnya. Okay, sama sebab bila kita lemah dalam kertas 1, kita tahu kenapa ya bila soalan bab 4 aja kita selalu salah. So sebenarnya kita dah faham bahawa kita tahu bahawa kita lemah dalam bab tu, dan baru kita buka. Okay, alhamdulillah, thank you. Salam dari Sabah, di orang Sabah pun ramai pelajar. Sebenarnya cikgu sangat minat subjek sejarah. Cikgu cuba untuk share supaya boleh membantu seluruh pelajar kat Malaysia ni juga minat subjek sejarah. Sebab subjek cikgu ni tak ramai yang minat. Ada yang kata bosan, ada yang tertidur. Ya, thank you daripada Perak, daripada Pulau Pinang. Alhamdulillah, thank you. Thank you so much sebab join kelas pada hari ini. Saya harap sedikit sebanyak sharing cikgu yang tak begitu lama ini boleh memberikan semangat pada awak untuk terus bersemangat. Okey, yang mana dari Melaka tu, kita orang Melaka kita kena terus bersemangat lah berusaha untuk skor. Okey, yang lain pun sama juga, satu Malaysia. Okey. Alright. Thank you so much semua. Okey. Ya, Cik Intan dah muncul dah. memberi tanda tanda peringatan. Okey. Banyak sangat soalan sebab tu yang jadi jam sekejap. Alright, Cik Intan. Okay, tak apa. At least kita nampak kan students very actively macam participate dalam session kita. So nampaknya diorang dah mula start suka subjek sejarah cikgu. Maybe sebab cikgu pun kan with your experience, with your tips semua. So students pun very excited and nampak macam semua tak sabar-sabar tu nak buat ulang kaji selepas ni. Okay, Khalid, are you still here? Khalid, where are you? Okay, cikgu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada cikgu sebab sudi sharing dengan kita semua. So, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Zarina. Harap kita boleh bekerjasama lagi selepas ni. InsyaAllah. Program-program yang akan datang untuk membantu student-student kita
bagi tips lagi untuk jawab soalan SPM kan, sebab kita tahu sekarang ni semua orang pun rasa macam stress, down. So kita tak nak students kita rasa down. So hope you guys boleh benefit from this seminar. So jangan stress tau. Kita kat sini memang nak bantu you all semua untuk score A+. Okay. So alright, sebelum tu saya nak mencari kita punya pemenang. Sebenarnya kita dah tahu dah, kita dah identify pemenang kita malam ni. Boleh tak saya nak shout out sikit ZLY. Ada tak dekat sini? ZLY. Congratulations sebab you adalah pemenang untuk kuis CEO Mentor malam ni. Tadi kita ada buat kuis kan? Puan Tina ada bagi soalan. So are you still here? ZLY ke Zli? Boleh PM saya tak, sebab saya try to, dah tak ada ya. Sebab tadi I try to cari ZLY, I tak sure if dia dah left. Kalau dia dah left, maybe dia boleh PM sekejap. If dia still here lah. Dah tak ada. Okay, tak apa. Alright, so Khalid, are you still here? Tadi dia hyper sangat kan? So I tak tahulah sekarang Dah dekat mana. penat kot. Maybe lah sebab tadi dia macam buat konsert tau. Cikgu tengok tak tadi tu kita punya student baru tu. Itulah nampak dia sangat excited tadi. Sangat excited kan. Dia macam ala-ala Insta famous macam tu kan. So okay Khalid, I tak sure lah you ada kat sini ke tak. Okay, kita nak wrap up kita punya session malam ni. Okay, memang kita nak ucap terima kasih banyak sangat dekat Dr. Zarina sebab for sharing the tips yang sangat berguna. I believe semua students bermanfaat kan session kita malam ni. Okay, thank you so much Dr. Zarina. Maybe kita boleh kerjasama lagi in the future. And for all students, thank you so much for joining us tonight. And don't forget tomorrow kita ada session untuk pendidikan Islam. Okay, for those student ni lah beragama Islam, kita ada paper pendidikan Islam bersama Ustaz Azubi Omar. Alright, so stay tuned, and slot malam pun kita ada juga. Nanti kita update dalam Telegram so please stay tuned, update dalam Telegram juga. And okay, thank you everyone, have a good rest. Alright, so I'll see you tomorrow. Okay, thank you so much Cikgu. Okay, sama. Okay, bye. Alright. Sorry, kejap. Boleh tak kita nak ambil gambar sebelum kita terlupa? Boleh tak kita nak ambil gambar sikit? Group foto boleh? Boleh group foto. Kita on semua sekejap. On video. Semua dah penat ke? Ramai on. Okay, ready everyone, smile. Jangan stress tau. Okay, I nak tengok semua orang sekejap sebelum I screenshot. Okay, ready guys, senyum. Okay, alright. Thank you so much. So I'll see you tomorrow. Stay tuned dalam Telegram channel kita. Okay, thank you so much Dr. Zarina. Bye. Bye everyone. Bye. Thank you semua. Bye.